wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, sekali lagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat yang kita baru masuk, nampak background tu ada yang macam dalam perjalanan, mesti cakap ayam dalam kereta kot tu. Macam gerak-gerak tu. Tu masing-masingnya background pun canggih-canggih dah sekarang. Tak adalah dinding biasa kan, macam-macam kat luar negara, kat planet tu semua ada. Semua canggih-canggih dah. Okey. Dan minggu lepas pun kita dah cuti kan. Itu berapa last minute tu pasal cuti dengan macam-macam hal kan. Kita masa tu lah boleh dapat rentah negeri. Masalah air tak ada. Macam-macam benda. So senang cerita kita cutikan je lah. Sebab minggu lepas tu kan. Okay, bila kita dah cuti tu. Yalah tak ada homework tak ada apa. So minggu ni kita start balik lah insyaAllah. Okay. Sebelum kita start balik. So kita mula kita punya syllabus. Nak tengok balik punya report yang Kak Chun ada bagi, admin ada bagi report tentang kita punya ujian pendengaran. Kita tengok pada markah ni. Alhamdulillah majoriti kira yang dapat markah 10/10 tu lah kira macam betul semua jawapan tu adalah dalam berapa orang? Dalam 55 orang yang boleh dapat markah penuh lah. 10%. Maknanya dia, pendengaran dia kita betul lah jawapan apa yang dia dengar apa jawapan tu betul. Dia dapat 10/10 tu. Kira ada 55 orang. Lepas tu yang macam 9, satu salah tu, 9 markah ada 46 orang, yang 8 markah ada 24 orang, 7 markah 31 orang, 6 markah 16 orang, 5 markah 10 orang. So bawah pada tu, kita kalau kita sekolah pun kan 5/10 tu border kan. Kalau 4 tu dah kira bukanlah kata fail, maknanya dia tak menepati kan. So ada 4 markah ke bawah tu, dia kurang dalam 16 orang. Kita tak ramai lah. Tapi walaupun tak ramai, mungkin sebab yang tak dapat markah lebih pada 5 ke atas tu, mungkin sebab pertama, mungkin orang baru lah. Kerana orang baru, bila anda masuk dah pertengahan kelas, maknanya anda tak dapat yang awal. Sebab biasa awal, kita belajar tentang makhraj huruf, sifat huruf. Sebab bila apa-apa hal pun Quran ni, belajarlah tinggi mana pun dia punya hukum-hukum tajwid, dia mesti pergi balik ke makhraj dengan sifat. Kalau kita tak master tu, bila kita mendengar pun kita tak boleh nak tangkap dia ni dengung ke, huruf apa dia jumpa, so kita tak dapat tangkap lagi. Sebab kita tak belajar punya basic. Itu cuma pada yang kita tengok markah ni pun mungkin sebab orang yang baru masuk lah. Sama ada dia baru masuk tengah tahun ni, kita dah sama masuk hukum mat. Lepas tu kawan-kawan kita yang baru masuk ni memang dia dah tengah. So bila dah tengah dia tertinggal yang awal-awal. Dan bila kita sekadar tengok pada video ke apa, video tu pula kita pun tak boleh. Satu video tu lebih kurang 1.5 jam. Adakah kita nak tengok berapa jam, kita nak tunggu sekali one shot kita nak tengok ataupun esok kita tengok lagi, esok tengok video lain kan banyak dah kan, dah banyak. Kat situ pun kita susah nak catch up. So bila keadaan macam tu, pada orang-orang yang baru, tak ada masalah. Kita insyaAllah panjang umur, kita belajar lagi tahun depan. Maksudnya kita ada niat nak belajar lagi. Sekarang ni kalau dah masuk tengah-tengah tu, dia follow je lah, tak apa pun. Sebab kelas kita pun bukannya kelas berbayar yang kalau kita masuk lambat kan rugi lah, tak ada. Rugi dari segi ilmu lah. Tapi tak ada sebab dia tak ada yuran ke apa benda. So tu kalau insyaAllah panjang umur, tahun depan kalau ada lagi kelas, follow je lah. Masuk je. InsyaAllah kan. Tapi itulah maksudnya bila kita ada, sebab tu kita buatkan ujian pendengaran. Bukan nak masuk ujian apa dia, kita nak test diri kita sendirilah selama hari ni kita belajar ni. Kita faham ke tak faham? Ini kita sukat level kita sendiri. Saya takkan sukat perempuan. Saya takkan kata orang ni dapat markah 4. Orang ni tak bagus, tak boleh. Saya takkan sukat orang. Orang tu sendiri sukat diri dia sendiri. Sama ni kita masuk kelas tu faham ke tak faham? Maknanya dapat markah tu maknanya ada yang tak faham lagi lah. Sebab apa ada orang dari segi jawab soalan, okey dia boleh je jawab. Tapi bila nak lafazkan benda tu, tak boleh. So dia tak tally. Dia mesti kita boleh secara teori pun okey, praktikal pun okey. Itu baru yang sebenarnya kita nak level tu sama level. Tapi kalau teori kita memang hebat teori, tapi bila praktikal tak lepas, tak boleh. Lebih baik orang yang boleh sebut secara praktikal daripada dia contoh praktikal dia boleh sebut betul. Tapi dari segi teori, maka dia fail ke tak apa. Yang itu lagi bagus. Sebab apa Quran ni praktikal. Teori itu support, dan banyak kali kita beritahu. Teori itu support kita punya pemahaman. Sebab kita dengan Rasulullah tu dah jauh sangat jarak dia. So nak memastikan kita punya apa kata
bacaan tu tak menyerung, tak tersasar daripada yang sebenarnya punya bacaan. Sebab itulah adanya teori-teori tu. Ulama support. Kita pun pada zaman kita pun orang yang belajar, kita pergi sekolah, otak kita boleh terima lah bila kita belajar-belajar tu kan. Sebab tu kita boleh faham teori. Tapi tak cukup dengan teori. Kita kena secara praktikal. Sebab tu sangat penting. So bila macam markah bawah pada 5 ni saya tak kisah pun. Dari segi perempuan sendiri kena ambil inisiatif, kena latih lagi, lebih banyak mendengar, buat lagi banyak latihan. Sebab tu kita saja banyak bagi buat latihan supaya perempuan cepat ingat. Sebab kita ni kan banyak benda nak fikir. Sebelum banyak benda nak fikir, so kita banyak, yelah itu tak fokus kan. Biasalah tu. Tapi maksudnya kita dapat tahu, kita nampak yang mana markah bawah tu kebanyakan orang baru. Kalau dia orang lama pun, dia mungkin baru masuk first time, dia mungkin dah masuk dari tahun lepas pun dah masuk ke apa. Tapi sebab benda ni, dia kena ulang-ulang. Sebab kita kan cepat lupa. Kita belajar satu benda tu, nak mahir tu, dia ambil masa. Benda tak ada macam kita masuk kelas sekali terus boleh faham semua, tak boleh. Dia bukan macam tu. Kita belajar sikit-sikit lama kita akan faham. Dan dah faham, dan kita kena praktik dah. Itu maksud dia. So ini lepas ni, mana yang rasa markah yang kurang-kurang tu semua, kena buat lebih banyak latihan. Latihan mendengar, latihan sebut, nak fasihkan, itu semua kena buat. Sebab tu kita support dengan latihan. Maknanya perempuan masuk kelas tak adalah menganga macam tu je. Maknanya ada latihan, ada benda nak kena buat macam tu kan. Okey. So minggu ni tak ada cara sebut. Minggu ni tak ada. Kita tak ada buat slide apa-apa tentang tu. Sebab apa? Banyakkan benda yang kita cara sebut minggu ni kita dah sentuh dah. Dan benda tu semua yang biasa orang buat. Kesilapan yang buat, dan bila kita dah sentuhnya, insyaAllah benda tu lah yang kena repair je. Yang angin terlepas, angin tertahan tu kan. Jangan ada huruf yang istilah sebelah huruf istifal, itu semua kena kontrol. Jadi kalau perempuan masih ada masalah lagi, tengok balik video-video tentang cara sebut minggu ni tu. Majoriti kesalahan kat situ lah, jenis-jenis macam tu. Angin tak lepas habis, kadang pendek sangat. Itu je bendanya. Yang lain ni semua lebih pada macam mat. Itu lebih pada hukum teori lah. Tapi cara sebut begitu benda yang memang praktikal. Perempuan kena lebihkan. Perempuan rasa macam selalu ada masalah dengan huruf sin. Kita selalu masa lelaki kena tegur, angin tak lepas, tak keluar ke apa. So kena repair lah. Maksudnya kita tahu diri kita sendiri. Okay? Seminggu ni tak adalah cara sebut minggu ni sebab dia katakan semua dah cover lah bab-bab yang biasa orang buat kesilapan. Dan kita pun tengok orang yang bertalaki, bila kita dah bagi macam tu, dia pun dia praktis balik ke apa benda, kita pun dah tegur apa kesilapan dia, dan dia pun dah buat perubahan dari segi bacaan. Dan bacaan dia pun nampak lebih kemas daripada sebelum ni lah. Okay? So jadi hari ni kita akan terus pergi pada bab kita lah. Kita dah masuk huruf mat kan, hukum mat. Ni share screen je. Okey. Kita akan masuk, ini kita dah sentuh dah minggu lepas, sebelum tu kan. Kita dah sentuh dah sikit, tapi sebab masa tak cukup. Dan bila dah cuti minggu lepas, mesti ada mungkin dah lupa ke apa, so ada yang tak masuk kelas pun, tak datang semua pun. Kesan kita ulang kaji sikit lah. Tajuk dia tentang kepelbagaian hukum mat. Okay, mat kan ada banyak jenis mat. Dan kita akan mulakan dengan mat asli. Mat asli sebab dia adalah basic, asas sekali. Kadang walaupun asas, tapi itu yang kita selalu banyak buat salah pun. Masa time kita bertalaki kan, bila kita baca sendiri, kita selalu langgar mat ni. Sebab ni paling basic. Okey. Pengertian mat, kita ulang sikit yang kita dah sentuh minggu yang lalu tu kan. Kita ulang balik. Okay, apa dia maksud mat? Mat ialah tambahan dan pemanjangan. Bila kita dengar je satu kata mat, bila kita nak baca tu mesti lebih pada satu harakat. Dia punya paling rendah 2 harakat. Paling tinggi tu 6 lah. Okay. So mat maksudnya tambahan dan pemanjangan, iaitu memanjangkan bunyi dengan salah satu dari perkara berikut. Okey. Mat tu panjang tu dia boleh berlaku apabila berlaku Quran. Bila ada huruf mat, alif, waw, ya, semua orang dah tahu. Ini patutnya ni dah zoom yang kali ke berapa ni? Dah 30. Mustahil tak tahu lagi huruf mat. Huruf mat ialah alif, waw, ya. Okey. Boleh dipanjangkan tanpa sekatan. Kenapa tanpa sekatan? Kita dah tahu dia keluar daripada al-jauf. Kita panjang tanpa sekatan, dia keluar je. Keluar kat mulut terus. Itu maknanya huruf mat. Dan juga dia boleh berlaku pada huruf lin.
Lin tu waw sukun dengan ya sukun. Kalau puan perasan kan sebelum ni kita slide kita kan waw tu waw bulat kan. Sebabkan kita punya, saya punya lah. Masa nak dia punya teks tu, sebab dia punya cursor tu tak ada yang, dia punya simbol tu dah tak ada yang macam ni. Ni saya dah tukar lah ni. Ni yang sekarang punya lah, Resman kan dia punya sukun dia macam ni. Kita dah tukar balik. So bila huruf lin, waw sukun, ya sukun. Boleh dipanjangkan dengan lembut tanpa tekanan. Okay, kalau huruf lin pula macam mana? Au, ai, au, ai. Itu dia punya original. Bila kita wakaf nak berhenti kan kita ada mat lin kan, mat lin. Bila mat lin pula, al-maut, al-maut. Maka boleh panjang, maut. Dan kita pun tak ada tekan al-maut, al-maut tak ada. Tanpa tekanan, lembut je. Al-maut. Tu ataupun ifnain, ifnain, nain, macam tu. So dia pun boleh dipanjangkan. So panjang mat ni boleh berlaku pada huruf mat atau pada huruf lin. Dua ni je yang boleh menyebabkan dia jadi panjang. Okey. Suara pemanjangan secara semula jadi atau tabi'i di kalangan orang Arab semasa melafazkannya. Orang Arab memang dia cakap itu original dia. Berbeza dengan sukun pada huruf lain yang mana suara sukun itu tertahan dengan sendirinya. Contohlah kalau sukun pada huruf dal, ad, kan macam tersangkut. Kalau pada huruf ra, au, pada lam, al, kan dia sangkut, dia tak ada al, tak boleh, dia tak ada panjang pun. Sebenarnya huruf untuk ni je, waw dengan ya, alif waw ya ni je yang boleh jadikan benda tu panjang. Di huruf lain dia takkan jadi, dia akan jadi akan terhenti dengan sendirinya. Dia tertahan dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahawa mat akan berlaku apabila huruf mat ada atau pada huruf lin. Okey, perbezaan mat. Kita nak bezakan mat ni. Apa tu huruf mat? Huruf mat tidak terikat dengan sebarang nama. Ia adalah secara umum. Bila kata huruf mat, mesti dalam otak mesti alif, waw, ya. Dia tak ada waw apa nama, alif apa nama lain, alif, ya nama lain, tak ada. Dia tak terikat dengan apa-apa nama. Memang alif, waw, ya tu huruf mat lah. Bila kata apa huruf mat, tanyalah siapa manusia dalam dunia ni kata yang tahu tentang Quran lah. Apa dia huruf mat, mesti dia akan jawab alif, waw, ya. Itu je lah nama dia. Okay. Dan bila kata jenis mat, ini yang ada macam-macam jenis tu. Jenis mat dia mempunyai nama yang berlainan, macam-macam nama dia ada. Kenapa nak dipanjangkan? Sebab pemanjangannya, hukum yang berkaitan, kadar harakat yang berbeza-beza. Bila kata jenis mat, ni banyaklah. Segala-gala jenis mat, rasa kepala dia ada mat. Tak kisahlah, mat tamkin, mat jaiz, mat wajib. Kan depan dia mat tu, itulah nama dia. Dia ada nama yang berlainan. Tak sama. Mat jaiz tak sama mat wajib. Mat tamkin tak sama dengan mat asli. Macam itulah maksudnya kan. Dan hukum dia bisa ada sebab kenapa jadi macam tu. Kenapa nama dia lain-lain tu pun semua ada sebab dia, ada hukum yang berkaitan. Lepas tu kena tahu apa huruf mat, apa dia jenis mat. Okay. Lepas tu tempoh bacaan mat. Okay. Bila kita nak baca Quran, kita kan ada baca panjang, pendek semua tu. Itu adalah tempoh. Okay. Tempoh bacaan dikira mengikut harakat. 1 harakat, 2 harakat, 3. Itu tempoh lah. Harakat. Harakat ialah kadar bacaan panjang sama ada mengikut gerak jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh kan. Ataupun jenis angguk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu masing-masing punya kaedah pengajaran. Ataupun secara ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak kisah. Itu ada sebab kita nak tengok tempoh. Ianya adalah kadar masa yang biasa diperlukan bagi menyebut suatu huruf berbaris atas, bawah atau depan. Bacaan hendaklah sekata, tetap dan teratur. 1 harakat sama dengan setengah alif. Maksudnya kita itu maksudnya alif. Setengah dia, setengah saja. Sebab apa? Kalau kita tengok kan Rasul Rosmani ada alif melekat ke, alif duduk seorang ke, alif duduk melekat dengan kawan ke, alif yang cuek kecil ke, itu kan bentuk alif yang betul. Cuma saiz dia sampai dia kecil atau dia melekat atau duduk berasing. Itu adalah 1 harakat setengah. Kita akan kira sebagai 2 harakat. Itu 1 mat kan. Huruf mat kan panjang 2 harakat. Ba, ta, itulah huruf mat. Okey. Bila 1 harakat dia adalah separuh daripada tu. Separuh pada alif tu. Okey. Ulama qiraat telah meletakkan 5 kadar bacaan bagi mat. Mat tu kita kalau naik kereta macam ada gear tu lah. Gear 1, gear 2, gear 3 tu, speed tu. Okey. Dia kiraan lah, dia punya kiraan tu. Sama ada 2 harakat,
dikenali sebagai satu ataupun kita panggil al-qasr pendek, iaitu mat asli dengan keadaan satu alif. Aku tengok kalau ba beri atas kawan dia alif kan itu bentuk satu alif. Tak ada alif tu ditulis separuh. Alif tu sebiji lah huruf alif. So maksudnya satu alif. Bersamaan dengan dua harakat. Kita baca pun panjang ba. Itu pun dia terpendek sebab apa? Itulah paling pendek dalam kategori mat. Mat ni ada dua ni lah. Ni kan 2, 3, 4, 5, 6 harakat. So 2 ni paling rendah sekali lah. Dia paling pendek sekali. Okay. Lepas tu dia ada 3 harakat. Atas pada 2 dia ada 3. So bila 3 dikira sebagai 1,5 alif. 1. Kalau 1 kan 2. Campur lagi 1 jadi setengah. So 3 harakat bersamaan dengan 1,5 alif. Tapi kita tak payahlah pening kepala 1,5 alif apa. Ini ada makluman tu, ada info, ilmu. So kita tahu bila orang baca 3 harakat maksudnya 1,5 alif. Sebab bila kita baca Quran pun kita takkan guna 3 harakat, susah nak kira. Sebab tu akan ambil 2, 4, 6 sebab jari kita senang kira. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan senang nak kira. Kalau nak kira 3, 1, 2, setengah tu, macam mana nak buat? Jari tak angkat. Macam tu. So, agak susah. Sebab tu bila teori, boleh je 2 harakat 3 itu teori. Tapi praktikal, dia tak mesti kena ikut sama macam teori. Okay? So 2 harakat, 3 harakat, kita ada 4 harakat macam tawasud. 4 harakat ni dipanggil tawasud sebab dia sederhana di antara 2 dengan 6, tengah-tengah dia adalah 4. So 4 ni maksudnya 2 kali ganda lah daripada mat asli yang asas tu kan 2. So kalau ada 4 tu dia 2 kali. 2 kali ganda mat asli. So kita baca lagi panjang lah. 4. Kalau 2 harakat tadi, okay, itu kira 1 alif. Kalau 4 harakat, itu dah kira 2 alif. Itu maksud kiraan tu lah. Tapi sekarang kita tak guna perkataan 1 alif, 2 alif, dia tak ada. Kita akan guna 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ini zaman-zaman dulu lah, zaman kita. Kalau orang ngaji apa, baca Quran zaman-zaman dulu, macam zaman mak-mak kita dulu tu, dia akan guna macam 1 alif, 2 alif, 3 alif. So zaman kita ni kita tak guna perkataan 1 alif, 2 alif ni. Kita guna 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat macam tu lah. Tapi ilmu, kita kena tahulah benda tu. Jadi bila orang ada baca dengan 2 alif, so kita faham, oh maksud dia 4. Macam tu. Okay. So atas pada 4, 5 harakat. Atas pada 4, 5. Bila 5, baca dengan 2,5 alif. 2,5. Sama lah juga. Kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 harakat. Tapi nak kira 2,5 tu, tapi dia macam susah lah kalau 1, 2, 3. Biasa kita akan ambil 4. Bila 5, memang kita jari kita boleh 5. Jari kita boleh 3. Tapi dia susah nak jadikan ni konsisten. Hendaklah sekata, tetap dan teratur. Ini agak susah sikit. Kalau kita jenis angka genap 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genap lagi senang. Mending dengan nombor ganjil ni. Okey. Dan satu lagi atas pada 5 ialah maksimum dia adalah 6 harakat. Ini atul, panjang. Panjang maksudnya 3 kali ganda mat asli. Mat asli kan 2. So 3 kali ganda, kali 3, mestilah 3 alif. Itu maksud dia. Ini adalah teori. Untuk kita faham bahawa harakat ni dikira macam ni. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bila praktikal, kan kalau kita tengok buku tajwid pun, bila kita masuk bab mat jaiz ke mat wajib, dia akan cakap, dia baca harakat 4 atau 5. 4 atau 5 kan macam tu kan. So bila usaha nak praktikal, kita akan ambil 4 sebab senang nak kira. Nak kata nak terlampau lebih sangat dia pergi ke 6 pun tak, nak kata terlampau kurang pergi ke 3 pun tak. So dia macam duduk tengah-tengah. So dah senang pun nak kira. Itulah maksud dia. Okay? Dan bila kita contoh kita baca dengan 4 harakat tu, panjang tu mesti sekata. Jangan kejap ma. Okay, panjang tu. Tiba kan depan dia kan ada hukum yang sama. Kita baca pendek pula ma. Dia tak sama. Sebab tu kita mesti sekata, tetap dan teratur. So bila kita baca semua dia level tu sama. Kejap panjang, kejap pendek tu tak boleh lah. So dia tak kemas. Dia tak kemas. Tak ada menyebabkan salah apa berdosa tu, tak ada lah macam tu. Cuma kita tak kemas lah dan bila-bila menyebabkan kita yang belajar Quran, tak sepatutnya benda jadi dia macam aib lah. Bila kita dah belajar ni semua, tiba kita buat kesalahan yang tu tak sepatutnya. Kalau orang yang tak belajar buat kesalahan tu, kita tahu dia tak belajar. Jadi bila kita dah belajar, kita kena kemas lah bacaan tu. Kan? Dia bacaan secara fasih. Okay. So, bila kata fasih tak mestinya makhraj huruf saja, sifat saja. Mat-mat panjang ni pun mesti kita kena fasih. Jadi kita boleh kontrol lah. Kita punya bacaan tu sama je level bunyi dia. Kalau kita pilih 2, contoh mat arid disukun kan.
Kalau kita ambil 2, so semua hujung tu semua 2, 2, 2, 2. Kalau kita ambil 4, semua sama. Jangan sekejap 2, sekejap 4, sekejap 6. Kan dia macam tak teratur kan. Itu maksud dia, fasih dan kemas. Okay. Perhatian. Perhatian. Tempoh bacaan satu halakat itu adalah seiring dengan martabat bacaan Quran itu secara tahqiq, tadwir atau hadar. Okay. Kalau kita tengok setengah buku tajwid, ada yang dia kata martabat ni, level bacaan tu ada 4. Sebab dia buat tartil tu satu, tartil, tahqiq, tadwir, hadar. Macam ni, semua ni adalah bacaan secara tartil. Dia punya level ni semua duduk dalam tartil. Dia satu benda yang besar, dalam tu ada punya level-level dia. Okay. Sebab apa? Bila dalam ayat Quran, tartil ialah martabat bacaan Al-Quran secara keseluruhan berdasarkan kelajuan yang mana ia meliputi ketiga martabat tersebut yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Waratilil Qur'ana tartila. Sebenarnya bila kata ni tartil meliputi semua ni lah, semua level ni. Punya kata dia macam kita bawa kereta, ada gear kan, gear 1, gear 2, gear 3 tu, ni sebenarnya macam tu lah lebih kurang dah. Ini ada terlampau slow, ini sederhana, ni speed, macam tu. Okay. So bila kita kata tartil, dia merangkumi semua lah, semua speed ni, semua ini level ni. Iaitu kalau tahqiq, ialah kadar bacaan yang lambat dan perlahan dengan menjaga segala hukum tajwid, kaedah untuk orang yang baru belajar Quran dan mengajarkannya. Sebab tu bila kita tartil ni semua ni lah. Semua kena jaga hukum tajwid. Semua tak boleh, walaupun kita baca laju pun tetap kena jaga hukum tajwid. Dia tak ada kata kalau kita laju, langgar semua, tak ada. Semua kena jaga, semua. Cuma kita ni speed tu je. Terlampau slow, sederhana ataupun laju. Itu saja. Tapi tajwid memang mesti kena jaga sifat huruf itu semua tak boleh tolak tepi. Semua tu kira. Cuma kita ni speed nak baca tu je. Yang jadi lambat ke. Kalau lambat tu macam kita lah, macam orang baru belajar ngaji ni. Baru nak belajar, kita kena slow lah, jenis slow. Kita nak dengar macam mana sebutan sin, as, annas. Benda slow, macam slow je. Itu dengan dia tahqiq. Sebab kita nak bagi dia bunyi betul-betul, sebut betul-betul tu dan kita beri tahqiq. Sama ada orang kita yang belajar atau yang mengajar pun, dia tak boleh ajar orang terlaju-laju. Macam mana orang tu nak faham? So kita kena slow. So bila slow nama dia tahqiq. Tahqiq. Up sikit, laju sikit pada tahqiq tu, tadwir. Tadwir ialah kadar bacaan yang sederhana dan pertengahan antara tahqiq dengan hadar serta menjaga segala hukum tajwid. Majoriti kita macam ni lah tadwir. Ini kita dah gerti tajwid, kita dah tahu cara nak sebut makhraj huruf betul-betul, sifat huruf. So kita punya bacaan tu secara normal lah. Bila normal yang kita baca ni secara tadwir ni lah. Majoriti orang dah baca tadwir lah. Kalau mula-mula belajar, kita akan guna tahqiq. Kan mula-mula baca buku Ar-Ruh tu kan, mana-mana yang baru nak baca Quran tu, kita akan guna buku Ar-Ruh. Buku Ar-Ruh kan pendek-pendek, nak sebut sesuatu. Itu tahqiq lah. Lepas tu kalau dah naik Quran pula, kita akan kata okey baca daripada juzuk 30, kita akan reverse. Tu masih dalam tahqiq lagi. Bila dah agak okey, dah nampak dah tajuk pun dah pandai, dah gerti dengung semua, kita pergi ke depan, baca daripada Al-Baqarah, kita dah mula guna tadwir. Dia dah speed sikit lah. Kalau kita dah mahir, tapi kita baca terlampau slow masih guna tahqiq, so lambat lah. Itu je lah, lambat je lah habis. Contoh macam yang bertalaki. Kalau orang tu memang baca slow, kita bagi masa 10 minit je. Tapi dia jenis bacaan slow, so memang dia tak mesti dia kena habiskan satu muka, kita nak tunggu dia satu muka. Sebab dia punya satu muka tu mungkin 20 minit. Jadi dia dapatlah setengah muka. Itu bergantung pada speed masing-masing lah. Okay, itu maksudnya tadwir. Dan atas lagi adalah hadar. Hadar ni laju lah, ialah kadar bacaan cepat, laju tetapi tidak mengabaikan hukum tajwid pada setiap huruf. Banyak apa cerita pun, apa speed kita guna, tajwid tak boleh tinggal. Isu dekat sini banyak yang berlaku apabila contoh terutama orang yang menghafaz Quran, dia memang baca laju. So, tapi tajwid tak jaga. Majority. Tajwid tak jaga tu tak boleh. Kalau kita tak jaga tajwid, so apa yang kita baca tu? Sebab Quran dia mesti baca dengan tajwid yang betul. Tapi bukanlah semua orang macam tu. Ada orang memang dia ada guru dia memang strict. Dia kata kamu baca laju, tajwid tak boleh tinggal. Tak boleh. Maksudnya kalau dia kena dengung 2 rakaat memang kena dengung lah. Tapi banyak yang berlaku, dengung tu semua langgar je. Sebab dia baca laju. Sebab tu tak boleh. Sebab tu yang menghafaz ke, yang kita baca sendiri tak menghafaz pun, mesti jaga hukum tajwid. Itu tak boleh abaikan. Sebab apa adalah fardu ain. Baca Quran dia mesti ada bertajwid. Kita tak boleh kata, saya baca laju. Lepas tu semua langgar, tak boleh.
So apa yang sebenarnya kamu baca tu? Kamu baca apa, yelah apa yang kamu baca. Kalau benda tu huruf sin atau huruf jim, ada qalqalah tapi itu tak baca qaulah. So adakah itu huruf jim? Adakah huruf shin? Adakah itu huruf ba? Maksudnya kita baca tu tak menepati, so tak boleh. Okey? Sebab tu kita nak baca biar berpada dengan kita punya level, mungkin kita punya nafas apa semua tu, kita tahu kita diri kita sendiri, kita ni tahqiq ke, tadwir ke, hadar. Kalau kita tak mampu buat secara tadwir, kita memang jenis kita kena tahqiq lah. Sebab ada orang dia nak buat laju, tapi sebab dia ada masalah nafas. Bila nafas pula kata putus-putus, curi nafas tak boleh. So kalau dia tahu diri dia, kata aku ni jenis semput, nafas memang pendek. So dia kena gunalah tahqiq. Tak kisahlah baca lambat pun, baca setengah muka ke suku muka, yang penting baca tu betul. Itu yang kita nak betul tu, bukannya kita nakkan speed ke laju ke apa. Okay? Kita kena tahu diri kita sendiri, kita duduk level mana. Tapi majoriti ni lah tadwir. Sebab bila kita dah reti tajwid tu, kita akan jaga balik. Sebab kita tahu, ramai je orang sebelum dia masuk kelas belajar tajwid ni semua kat mana-mana pun, dia akan baca dengan laju. Dia akan guna soalan macam hadar ni. Terutama kalau macam surah Yasin, surah Al-Mulk, dia dah biasa. Surah 3 Kul, dia dah biasa baca laju-laju. Tapi bila dia dah belajar, dia nak kontrol balik, dia akan jadi slow. Dia akan jadi tahqiq. Nak kata tadwir pun tak, dia akan jadi tahqiq. Sebab dia terlampau nak menjaga. Tapi kalau terlampau nak menjaga pun boleh jadi salah juga. Sebab kita macam terlampau berhati-hati. Pun akan jadi salah. So tak boleh. Kita kena macam biasalah cara tadwir. Baca tu relax, faham. Kita tahu apa kita nak sebut tu. Makhraj kat mana, barulah kita boleh baca dengan keadaan tadwir. Tadwir ni okey lah. Dia sederhana, okey je. Majoriti orang baca tadwir lah bila dia dah faham. Yang biasa kita nampak orang baca laju tu, sebab biasanya dia tak belajar tajwid, dia tak ada ilmu, dia akan hentam aja bacaan laju macam ni. Kita nampak macam betul, pada orang yang tak belajar, kita terror lah orang tu, baca Quran laju 5 minit, berapa muka surat. Pada orang yang tak belajar, tapi kalau orang yang tu belajar, dia dengar, dia ni dengung-dengung bentam aja, ifak ke magunah ke apa, dia baca je. Kan salah, tak boleh. Sebab tu pentingnya kita kena ada ilmu. Dan bila kita ada ilmu, kalau kita nak tegur orang, contohlah kita rasa macam, dia orang ni buat salah lah, ke kawan kita ke family kita ke, tapi sebab kita ada ilmu, bila nak tegur pun kita ada lah benda nak cakap. Kita tak boleh tegur-tegur orang tanpa kita pun tak ada ilmu. Ya awak baca salah lah. Tu orang cakap kenapa buat salah, dia baca okey je. So kita akan terang, sebenarnya macam ni hukum dia. Macam tu. Ni kita ada puan kita nak tegur dia. Tak ada kita main hentam aja. Tak boleh sebab tu kita nak tegur orang pun, kita mesti ada ilmu diri kita sendiri. Kita dah prepare diri kita, jadi kalau nak tegur pun kita ada ilmu yang kita nak kita nak sampaikan. Ini rupanya benda yang dia tak tahu, dia tahu juga. Rupanya mak asli kena baca 2 rakaat, sama hari ni aku baca laju hentam aja. Maksudnya macam tu kan. Okey. Itu adalah level speed bacaan lah. Okey. Kadar harakat dan tempoh bacaan. Okay, bila kita dah tahu tadi tahqiq, tadwir, hadar tu semua, dia juga bergantung dengan berapa harakat kita baca. Contoh 4 harakat tapi kita guna level tahqiq. Dah tentu 4 harakat tu lebih panjang. Nafas tu banyak kita akan guna banyak lebih panjang lah bunyi dia kan sebab kita guna tahqiq. Kita kata macam ni contoh, ini semua 4 harakat. Bacaan kita nak ambil semua 4 harakat tapi level tahqiq, ini level tadwir, ini level hadar. Dah tentu 4 harakat untuk hadar lagi cepat. 1 2 3 4. Kalau tadwir 1 2 3 4. Kalau tahqiq 1 2 3 4. Itu dah. Maksudnya lagi kita baca slow lagi panjang dah bunyi dia. Contoh pada surah ni kan. Kita ambil contoh bacaan tahqiq. Dekat sini 4 harakat apa? Kat sini ada satu hukum. Mak Jaiz ni 4 harakat. Dia tengok dia punya macam mana dia punya level panjang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil tahqiq lah. Tahqiq dia slow lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Dia punya tu lama sebab dia tahqiq. Kalau kita ambil tadwir, inna a'tainakal kautsar. Kan dia lebih cepat sikit habis berbanding tadi. Kalau ambil hadar, yang jenis speed sikit tu, dengung tetap 2 rakaat dengung tak boleh potong macam mana Inna a'tainakal kautsar. Dia lagi cepat habis. Sebab apa dia? Speed.
dia laju. Tapi tu tak 4, dia kira 1, 2, 3, 4. Jari dia laju dah 1, 2, 3, 4. Tajwid 1, 2, 3, 4. Sederhana. Kalau tahqiq 1, 2, 3, 4. Itu dia lambat. So bila lambat ni lagi panjang. Sebab tu bila orang baca slow motion, slow, melengit-lengit, dia lagi banyak ambil nafas. Lepas tu dia macam dah tersangkut. Sebab apa? Lama sangat. Sebab dia dah guna tahqiq. Dia terlampau slow. Inna. Lama. Kalau ni tajwid inna. Hadar inna. Pendek. Sebab tu bila kita kata hukum mat ni 4 harkat, 2 harkat, 4 harkat, 5 apa semua tu bergantung pada speed kita. Speed apa yang kita pilih. Kalau kita memang baca slow, memang panjang lah lagi. Kalau kita sederhana, tu sederhana. Kalau jenis laju, macam kata orang yang budak tahfiz semua tu, ataupun tak boleh tahfiz lah, kita sendiri pun kalau surah kita dah biasa baca, surah kahfi kita dah mahir dah. Tapi dia jadi laju lah, dia jadi cepat sikit. Berbanding dengan orang yang guna tahqiq. Sebab tu walaupun dia kira 4 juga sama kan, 1, 2, 3, 4. Cuma laju dia tu, speed dia tu. Tapi dengung tetap 2 harkat. Apa-apa cerita pun, semua dengung adalah 2 harakat. Sebab tu bila kita tengok orang baca laju, dia langgar je dengung, salah lah. Inna a'tainakal kautsar. Mana dengung? Kan dah salah tu, tak boleh. Mesti inna tu je yang nak 1, 2, 3, 4 laju, sederhana ataupun memang slow. Tapi dia tu mesti 2 harakat. Wajib 2 harakat semua jenis dengung. Itu maksud dia speed. So bila kita baca Quran, kita mesti tahu aku ni baca tahqiq ke, tajwid ke, hadar. Kita apa speed kita baca guna dan so harakat tu ikut kelajuan kita lah. Dia baru boleh tally. Tapi jangan kejap ni 4, kejap ni 3, kejapkan 2. Tak boleh lah mesti semua. Kalau 4, 4 je semua. Itu maksud dia kita punya tempo. Okey. So ini jadual pecahan hukum mat. Tadi tu asas lah kita tahu mat ni apa cerita mat tadi. Ini dia punya kategori mat yang semua yang ada semua jenis mat lah. Dan tajwid ni, inilah semua kepala dia mat. Okay, mat ni sendiri tambah panjang tadi kan. Okay, dia sendiri ada pecahan. Dia mat asli yang asal, dia basic asas tu. Lepas tu dia ada mat fara'i, cabangan. Okay, dia ada yang basic dan dia ada cabangan. Okay, mat asli kita juga guna mat tabi'i, mat zati. Kalau dulu buku zaman-zaman dulu tu mat zati, mat tabi'i, mat asli tu semua sama. Jangan confuse dengan istilah tak ada masalah. Jangan bergaduh dengan orang sebab itu saya baca mat asli lah. Yang kata bukanlah, itu kan mat asli, itu mat tabi'i. Tak adalah buku saya mat zati. Semua tu sama je. Itu adalah ada istilah semua. Sekarang ni orang guna mat asli. Majority buku tajwid sekarang ni dia guna mat asli. Asli apa dia? Asal lah, original dia. Okay? Dan dia adalah cabangan. Mat far'i adalah cabangan. Okay. Apa yang ada dalam mat asli? Kita akan belajar ni semua satu-satu ni. Kita akan belajar semua bab ni. Okay? Apa yang dalam mat asli? Termasuk mat asli kalimi. Dalam tu juga ada pecahan dia. Huruf ziyadah, mat tamkin, lafaz jalalah. Walaupun kita dah belajar lafaz jalalah daripada nota ke berapa tak pasti. Tapi kita akan sebut sebab dia duduk dalam kategori mat asli. Kita ada mat asli harfi, mat iwad. Dan ni pecahan dia. Bulat, bujur, meninggi tu duduk dalam kategori mat iwad. Kita ada mat silah qasirah. Ni mat silah sugra dalam buku. Yang secara rasmi, sugra. Yang kita selalu sebut qasirah. Benda tu sama je. Qasirah punya pendek. Sugra tu kecil. Benda tu sama. Jangan berbalah tentang istilah. Ramai orang suka dia macam dia nak petikai lebih banyak pada istilah. Tapi bila suruh baca, salah. So dia nak sibuk dengan istilah. Yang penting betul tak masa sugra tu baca dengan 2 harakat. Betul tak? Ataupun tu baca pendek. So salah lah. Syarat dia ada kena baca dengan 2 harakat. Ini maksud ni secara overall lah kita nampak ini ada mat ni terbagi pada mat asli, terbagi pada mat fara'i. Okey, lepas tu apa yang duduk dalam mat fara'i pula cabangan ni. Mat cabangan ni pula bagi pada 2. Satu disebabkan hamzah, satu disebabkan sukun. Bila mat fara'i ni kan cabangan dia punya main cabang tu bila bertemu hamzah, ini akan jadi. Dia akan jadi mat badal, mat syibul badal, ibdal, mat silah kubra ataupun mat silah tawilah. Kita kan bisa guna tawilah, qasirah kan. Tapi benda ni sama je. Kubra tu ada mat jaiz mufassir, mat wajib mutasir. Mana bintang-bintang ni maksud dia perhatian atau pecahan topik lah. Ini kita nak tengok secara overall. Lepas tu apa lagi? Apa yang masukkan cabangan tu? Apabila huruf mat tu
jumpalah dengan sukun pula. Bila sukun apa jadi? Ada mat adik sukun, ada mat lin, ada mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf. Lepas tu pecahan daripada ada mat farqi. Lepas tu ada mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Ini semua benda ni kita nak belajar ni. Tapi tak payahlah pening-pening, kita bukan nak belajar semua serentak ni. Kita belajarlah satu-satu. Okey. Sebab benda ni semua memang kita akan apply pun dalam Quran semua benda ni lah. Tapi kalau pun rasa macam apa nama ni macam susahnya, mukhaffaf, musaqqal, benda bagai ni. Tak payah risau pasal nama tu. Yang penting masa nak baca tu betul. Itu je yang penting. Okey. Ini gambaran secara umum apa yang kita akan belajar. Okey. So sekarang ni kita akan pergi satu persatu. Pengenalan hukum-hukum mat. Okey, kita ambil basic dululah. Dan mat asli. Kita terima asli. Okey. Mat asli bermaksud mat yang asal. Asal lah, asli tu asal original. Manakala tabi'i maksudnya semula jadi. Kalau kata tabi'i kan, sifat tabi'i dia. Maksudnya semula jadi. Itu istilah lah ya. Dari segi istilah, mat asli atau tabi'i bermaksud sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab. Sama ada hamzah atau sukun. Maksudnya dia jadi dengan sendiri dia sendiri. Dengan sendirinya. Bukannya ada sebab benda lain dia jadi macam tu. Maksud dia mat asli. Original dia dah memang hidup semula jadi dia macam tu lah huruf tu, berbunyi macam tu ke, bersifat macam tu, itu dah original dia. Okay. Pemanjangan pada huruf ini adalah secara semula jadi dengan 2 harakat. Mat asli mesti baca dengan 2 harakat. Okay. Selagi mana tidak bertemu dengan mana-mana satu sebab yang tersebut tadi. Sebut tadi tu maksudnya lah, tak berjumpa dengan hamzah ke, tak berjumpa dengan sukun. Jika berlaku pertemuan, ia akan dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Contoh kalau mat asli tadi, dia jumpalah hamzah, dia jumpa ke sukun, maksud dia akan jadi berubah. Kalau selagi mana dia tak jumpa hamzah dengan sukun, dia tetap kena baca dengan 2 harakat. Itu maksud dia. Okay. Kadar harakat mat asli adalah 2 harakat, tidak lebih dan tidak kurang. Nak kata 3 pun tak boleh, nak kata 1 pun tak boleh. Dia memang 2 je. Okay. 1, 2. Bagaimanapun, kadar 2 harakat itu berbeza berdasarkan kelajuan bacaan. Itu tadilah tempoh kalau kita jenis baca tadwir, apa kita baca secara tahqiq akan lambat. Kalau kita baca secara tajwid yang speed tengah tu kalau kita baca yang hadar laju macam tu. Itu maksud bergantung pada kelajuan. Tapi itu tak 2 harakat, cuma speed tu. Okey. 2 harakat adalah sekurang-kurangnya pemanjangan, sedangkan 1 harakat tidak dikira sebagai bacaan yang panjang. Jadi kita sebut biasalah ba, ta, sa, jim, ha, kan 1 je. Begitu juga jika lebih dari 2 harakat, ia sudah melebihi panjangan yang asal. Dia asal 2 je, tapi kita baca dah lebih. Jari tunjuk 2, tapi kita ni mulut tu masih duduk kan dah lebih-lebih. Itu maksud dia. So, memang tu bila kita cakap memang kena kontrol semua. Sebelum ni kita dah belajar dengung, nak kontrol dengung tu yang dengung yang jenis tebal ke, dengung yang sempurna ke tak sempurna ke, ini nak tambah pula dengan mat lagi, nak kontrol pula speed. Sebab itu benda ni semua kita kena belajar satu-satu dan jangan kalut lah maksudnya, jangan risau macam mana ni ini lagi. Satu-satu, belajar satu-satu. Dan lama esok kita boleh sempurnakan. Okay. Lepas tu, perincian hukum-hukum mat kita tengok secara detail. Okay, kalau sebelum ni, mana yang dah masuk bengkel sebelum ni kan kita buat gambar pokok kan, pokok mat. Dia satu pokok, ini cabang-cabang. Ini cabang untuk sukun, ini cabang untuk hamzah. Itu bentuk pokok. Tapi bila kali ni kita buat perincian, kita tak ada bentuk pokok. Tapi kita bayangkan pokok tu bagi akar bawah tu. Atas tu mat, dia punya bawah tu, cabang-cabang bawah. Sebelum cabang bawah dia lebih detail lah, bawah tu ada macam akar-akar yang halus bawah tu. So kita guna kaedah tu lah, dia pergi ke bawah. Atas pokok mat, yang main dia, mat, tapi bawah tu, dia punya perincian. Okay. Perincian hukum-hukum mat, kita memang fokus pada mat asli dulu. Keadaan mat asli. Mat asli itu berlaku macam mana? Mat asli berlaku pada keadaan wasal dan waqaf. Mat asli itu boleh berlaku masa keadaan kita wasal, dia baca sambung, dan juga berlaku pada keadaan kita waqaf, kita berhenti. Okay? Dia berlaku pada mat asli kalimi. Dan dalam tu terkandung huruf ziyadah, mat tamkin, lafaz jalalah. Ini keadaan-keadaan mat asli. Kadang kita memang dah tahu dah, cuma bila kita dah tengok perincian dia, punya mat asli dia berlaku masa sambung pun ada, masa berhenti pun ada. Dan apa kategori tu? Jadi kategori mat asli kalimi. Dan dalam tu pecah lagi. Ada huruf ziyadah, ada mat tamkin, ada lafaz jalalah. Itu duduk dalam cabang dia lah. Ini dari segi akar, main akar, lepas bawah tu ada pecah-pecah lagi. Macam tu. Lepas tu apa lagi keadaan?
mad asli pada awal surah. Mula surah kan huruf muqatta'ah tu, Yasin, Toha, Alif Lam Mim, semua tu kan huruf yang pendek-pendek tu, awal surah. Bukan semua surah, kan ada beberapa surah macam tu. So pun berlaku juga mad asli. Jadi mad asli harfi. Harfi ni huruf. Maksudnya mad asli tu berlaku dalam huruf. Okay. Lepas tu apa lagi keadaan mad asli? Dia berlaku masa mad asli berlaku pada keadaan waqaf saja. Masa nak berhenti je berlaku mad asli. Iaitu pada mad iwad. Masa kita nak berhenti, kita dah belajar dah mad iwad, cara masa waqaf tu kan. Ini lebih macam perincian dia lah, detail dia. Dia berlaku pada mad iwad, dan dalam tu juga ada pecahan untuk bulat, bujur, meninggi. Ini pun dah belajar dah. Pattern yang alif tu macam bulat kan. Itu pun dah belajar. Simbol, cuma ni perincian dia. Lepas tu kita akan jumpa mad asli berlaku pada keadaan wasal saja. Dia akan berlaku masa kita sambung. Masa berhenti dia tak jadi. Pada kategori mad silah, sugra ataupun qasirah. Okay. Mad silah, sugra ataupun qasirah. Ini gambaran khusus untuk mad asli. Kita tak nak cerita pasal mad far'i, mad asli saja. Mad asli ni pun walaupun dia asal, inilah banyak berlaku kesilapan masa talaqi tak jaga. Baca langgar sama dia baca pendek, jadi satu harakat ataupun dah lebih-lebih sangat. Kita tengok satu persatu perincian hukum mad ini kita dah detailkan pada kategori mad asli. Dan mad asli berlaku pada keadaan wasal dan waqaf. Dia berlaku pada mad asli kalimi. Yang pertama, mad asli kalimi. Mad asli berlaku pada kalimah, pada perkataan. Kalimi adalah perkataan. Mad asli kalimi secara amnya disebut mad asli yang dibaca dengan dua harakat pada semua keadaan, sama ada wasal, dia sambung ke, waqaf, atau berhenti ke, pertengahan, duduk tengah-tengah ke, atau akhir kalimah, masa kat last, ujung tu. Dapat dikenal pasti melalui dua tanda, iaitu huruf yang pertama, huruf mad tidak mempunyai sebarang tanda atau baris di atasnya. Kita nak cam mad asli tu macam mana? Huruf alif, kita tahu tadi mad asli alif, waw, ya. Kalau nak tahu betul tak ada ni mad asli, apabila alif ni atas dia tak ada tanda apa-apa, kosong. Alif ni kosong, tak ada apa-apa. Macam ni, waw baris atas. Alif ni kosong. Ra baris bawah. Sa baris depan. Waw ni kosong. Tak ada. Dia tak ada sukun pun, tak ada. Sabdu apa pun tak ada. So dia kosong. Lepas tu nun ni baris atas. So huruf alif, waw, ya yang kosong itu adalah mad asli. Jadi bila kita tahu dia tu mad asli, apa nak buat? So huruf ni kena baca lah panjang. Panjang dia berapa? 2 harakat. Warithuna. Warithuna. Yang tak ada mad, jangan baca panjang. Isu dia sekarang suka yang hujung ni memanjang-manjang. Lerit-lerit. Warithuna. Dia dah tahu ini tak ada mad. Tapi kenapa mulut tu baca panjang? Itu memang kita dah menambah lah huruf mad. Sebab tu bila kita, terutama mereka yang baca tahqiq tu, kan melirik, slow motion macam tu, kita nak tarik-tarik tu lah menyebabkan kita dah nambah huruf. Sebab tu kena berhati-hati. 2-2, 4-4. Sebab tu kita kena kontrol, jangan warithuna. Belakang tu macam tu. So kita dah menambah. So salah lah. Sebab maksud aku macam contoh kalimah dua tempat je. Pada wa dengan su. Warithuna. Na satu je lah. Na. Sebab dia tak ada mat. Sebab tu bila kita dah belajar, kita dah fasih, memang kita boleh kontrol. Tapi kalau kita punya sikap sendiri pun macam baca pun warithuna. Ati'u. Itu dah berlebih pula. Sedangkan u ni 2 harakat mad asli. Ti'u. Ti'u. Sama. Ti'u. Ti'u. Itu dah lebih daripada 2. Dia belakang berlaku masa hujung dah. Nak hujung-hujung ni, suka menerit macam tu. Ti'u. Itu dah lebih daripada 2. Dia mesti. Ini 2. Ti'u. Sama. Ti'u. Ti'u. Kan dia kata kena konsisten. Tahap yang sama, keadaan yang sama. Ti'u. Ti'u. Itu dah lebih. Sebab tu yang hujung-hujung ni yang kena jaga. Macam ni. Mana tahu dia mad asli. Apabila huruf alif atau waw atau ya tu kosong. Macam ni. Lam baris atas. Terutama pada orang yang baru. Mungkin tak kenal lah macam mana mad asli. Nak cam dia tu macam ni. Lam ni baris atas. Ada baris. Alif ni kosong. Ini lam ni alif masih ramai kan tak tahu ni lam alif ni. Ini huruf lam. Ini huruf alif. So lam ni baris atas. Alif ni kosong. Ya baris atas. Mim baris depan. Waw ni kosong. Tak ada sabdu, tak ada sukun, tak ada apa-apa pun. So ta ni baris depan. So yang tak ada baris huruf alif kat sini dengan huruf waw.
Dua-dua ni adalah huruf mat lah. Kan? Alif waw ya huruf mat. So bila dia kosong, tunjukkan simbol apa? Apa kita nak buat? Kita kena standby lah baca panjang. Panjang tu berapa? 2 harakat. So kita akan baca la yamutu. La. Tu kalau kita baca tahqiq lah, slow motion sangat kan. La yamutu. Tu ni kena jaga. Suka la yamutu. La yamutu. Tu pula jadi panjang. Kita dah menambah pula. So tak boleh salah. La yamutu. Satu akad lah. Satu akad kan setengah alif. Sebab tu jaga macam ni kita. Lam baris atas, nun alif. Kan kata alif tadi kan 2 harakat. Kita baca 2 akad. Kalau kita baca 1 setengah. So setengah takkan nak tulis alif ni separuh benda tu. Dia akan tulis alif yang sempurna. Bila alif yang sempurna maksudnya kita baca 2 akad mat asli. La yamutu. So kena jagalah. Inilah isu dia. Bila reality, praktikal, belakang-belakang ni suka melirik. Salah. Tak boleh. Jangan baca macam suka hati je. Tak boleh. Kena kontrol. Tambah dia dah masuk huruf mat, perempuan sendiri bila baca Quran, tengok. Kalau hujung dia satu. Kalau dia memang tu 2, boleh 2. Kalau tak ada lah. Jangan memandai-mandai. Jangan baca rasa macam sedap. Dia rasa padahal dah lebih harakat dia tu. Ni 1, tak 1. Jangan jadi sampai 2, sampai 4 je. Sebab apa? Kita nak lepaskan angin, nafas kita yang habis, yang hujung tu. So bila kita nak lepaskan, kita macam biar je. Lepas tu kita tak kontrol. Okay. Satu lagi, tanda huruf mat yang kecil. Ni huruf besar lah. Alif, waw yang besar. Lepas tu yang kecil-kecil ni pun adalah mat asli juga. Waw kecil. Celah ni. Ni huruf ya, ekor dia. Ni huruf alif, cu'ek. Ni semua adalah huruf mat. Okay, kalau mana yang tak cam lagi, nampak ni adalah mat asli. Ni mat asli. Dan kita kena baca dengan 2 harakat jugalah sama. Yalwuna. Yalwuna. Warusulihi. Sirata. So kena kontrol. Sirata. Satu. Sirata. Kan dah lebih. Ini sebab ni bukan mat asli. Satulah. Dan satu lagi, ada je orang dia tak tahu. Huruf ta ni, benda alif, benda yang panjang ni bukan huruf alif. Jadi memang pattern dia huruf ta. Bentuk ta memang bentuk macam ni. Dia bukan huruf alif. Ramai berkata ramai jugalah. Bila huruf ta dia baca panjang. Sirata. Sebab dia ingatkan ni alif. Ini bukan alif. Ini memang pattern bentuk dia macam ni. Dia baca dengan satu akad saja. Kalau ada mat asli, dia akan ada satu lagi kat sini. Sebelah dia satu lagi benda garis panjang kat sini. Baru itu orang mat asli. Tapi ini bukan mat asli. Ini apa original dia lah. Sirata wa rusulihi yalwuna. Yalwuna. Salah dah melirik. Sebab tu kena jaga terutama yang hujung-hujung. Pada perempuan yang mana yang mengajar pun sama. Dengar kalau tu dah lebih panjang cakap tak boleh. Dia satu je. Sebab ini kalau kita nak berbahas pun, baca panjang kenapa nak baca panjang? Tak ada hukum mat pun kat sini. Okay? So kena berhati. Sebab tu praktikal dengan kita belajar teori lain. Kita teori tahu ni mat asli, tahu dah cam dah. Tapi bila baca, kenapa tak jadi? Okay? Sebab tu kena pasti kita kena apa kita faham, kita kena relate betul boleh sama level. Okay. Perincian dia, sambungan dia masih dalam mat asli juga. Dan mat asli berlaku pada kena wasal dan wakaf, kategori yang sama. Tapi yang berlaku ini ada kategori perhatian pecahan topik. Kita pecahan lah. Sebawah dia ada huruf ziyadah. Huruf ziyadah masuk dalam kategori lah kita mat asli. Huruf ziyadah adalah huruf mat yang mana di atas dia terdapat simbol bulat kecil yang menunjukkan bahawa huruf tersebut bukan mat asli. Tetapi huruf tambahan yang ada pada tulisan saja tetapi diabaikan pada bacaan. Ia tidak boleh dibaca dengan 2 harakat. Sebab tu dia masuk kategori perhatian ataupun pecahan topik. Dia bukan duduk topik sendirilah. Dia duduk dalam kategori mat asli ni. Okay, cuma dia ni kita ambil perhatian bahawa jangan baca dengan 2 harakat. Sebab dia tak boleh baca 2 harakat sebab dia bukan hukum mat asli alif waw yang biasa tu. Dia memang ada huruf tanda bulat ni. Bulat kecil ni. Huruf atas huruf ya. Ya kan huruf mat asli. Huruf waw huruf mat asli. Huruf atas alif, ni huruf mat asli. Semua huruf mat asli. Tapi sebab bila atas dia ada benda bulat, ada pattern lain atas ni, so dia tak boleh dibaca dengan panjang. So dia tak ada fungsi pun. Dia kata huruf jan huruf tambahan, tak ada fungsi. So bila kita baca, tak adalah jangan baca panjang. Wa malaihi. Wa malaihi. Ini yang banyak berlaku. Ini baca panjang. Tak boleh baca panjang sebab ni bukan huruf mat. Ni bukan mat asli. Wa malaihi. Ada banyak siswa tak boleh. Salah. Wa malaihi.
Wa malaihi, i satu. Hi ni boleh dua. Wa malaihi. Kita jangan cerita pasal nak wakaf-wakaf. Ini cerita bila huruf yang macam ni kita baca dua akad. Wa malaihi. Yang satu orang kemanjang. Wa ulaika. Wa u. Salah. Tak boleh baca panjang. Sebab dia adalah huruf tambahan. So dia tak ada fungsi. Ada pada tulisan. Memang tulisan ada. Tapi baca tu tak ada. Kita abaikan dia. Wa ulaika. Wa u tu satu. Wa ulaika. Wa ulaika. Dia dah lebih pula ujung. Sebab tu kena kontrol semua. Macam ni boleh sebab dia mat asli. Bolehlah dua akad. Wa malaihi. Wa malaihi. Tapi selalu orang baca yang inilah isu dia. Dia memanjangkan i ni. I ni tak panjang, satu saja. Wa malaihi. Wa malaihi. Itu yang selalu kita dengar orang baca dan itu salah. Tak boleh. Ini pun sama. Wa ulaika. Ula. Salah. Dia satu akad je. Wa ula. Wa ula. Satu je. Wa ulaika. Ka. Satu akad. Samalah. U satu akad. Ka pun satu akad. So bunyi tu konsisten. Satu lagi. Wa yarju. Ni boleh panjang sebab dia memang mat asli. Sebab alif ni tak pakai. Kita nak baca panjang-panjang lagi. Memang ni dah mat asli. Satu kat ni je lah. Wa yarju. Wa yarju. Tu dah lebih daripada dua. Wa yarju. Wa yarju. Kerana kita jari betul dua. Mulut tu dah terlepas lebih sangat. Wa yarju. Sebab kita ada hujung, kita pun nak macam habiskan nafas kita ni tu. Tu dah melirik jadi panjang. So tak boleh, kena kontrol. Semua kena kontrol. Okay. Dia juga dikenali sebagai sifir mustadir. Sif mustadir. Ini nama dia lah. Sifir maksudnya sifar, kosong. Mustadir maksudnya bulatan. Itu bulat. Bulat yang bulat. Bulat. Walaupun ia tidak berfungsi dari segi bacaan, kita baca tak ada. Dia tak ada harakat apa pun. Kewujudannya bukanlah sia-sia. Kerana pada zaman penulisan tanpa titik huruf dan titik baris, ia dapat membezakan di antara dua kalimah yang kelihatan sama. Maksudnya walaupun dia tak ada fungsi dah, kita baca pun tak panjang. Kita ada pada tulisan baca tak ada. Tapi dia ada tulisannya punya bukanlah sia-sia. Maksudnya zaman dulu, masa kan baris, kita dah baca asal-asal dulu yang huruf ni dulu kan tak ada baris, tak ada titik semua. So bila ada benda bulat-bulat ni, simbol-simbol ni, so bila zaman dulu baca boleh bezalah. Kalimah tu bentuk sama je, tapi dia tahu ini sebenarnya huruf tambah, ini huruf yang original, itu macam itulah. Jadi sebab kita zaman sekarang ni dah apa kata dah sempurna dah penulisan tu. So kita tak ada masalah pun. Cuma kita tu lah masalah, kita tak reti nak fungsi dia tu. Sebenarnya benda tak boleh panjang. Kita baca panjang. Itu kena perhatikan. Okay, so bila ya ada bulat, waw bulat, alif ada bulat, so dia tak ada fungsi. Jangan baca panjang. Dia satu akad saja. Sebab apa ini selalu berlaku kesilapan. Masa bertalaki, kita baca praktik kan, orang suka ni yang memanjangkan. Salah, tak boleh panjang. Ni pun tak boleh panjang. Satu je. Okay. Lepas tu, yang masuk dalam kategori ni juga, mat tamkin. So mat tamkin pun duduk bawah kategori mat asli. Mat asli berlaku pada keadaan wasal dan waqaf. Jadi berlaku masa kita sambung ke, kita berhenti pun, dia akan berlaku. Okay. Cuma ambil perhatian, pecahan topik dia. Istilah mat tamkin. Mungkin ada perempuan biasa pernah dengar, ada yang tak pernah dengar ke, tapi ini adalah dalam buku tajuk ada lah. Maksudnya mat tamkin melibatkan perbahasan ilmu qiraat kerana terdapat 3 huruf ya dalam satu kalimah. Satu kalimah ni ada 3 ya. Okay, so para qurra berbeza pendapat apakah pertama huruf itu ditamkinkan. Itu tamkin maksudnya ditetapkan pada huruf mat atau sebelum huruf mat. Okey, cerita dia macam ni. Ini kalimah ni sampel dalam Quran banyak lah kan. Ini kita sampel ni. Ini kita tengok. Ini huruf ya ada sabdu. Ya kan ya pada bawah ada sabdu. Selepas ada ekor ya lagi. Maknanya ya bersabdu kan huruf double. Dia dah 2 dah. Tambah dengan ya mat ni pula. Ekor ni. Itu maksud mat tamkin. Ada 3 ya dalam satu kalimah. Ini satu kalimah. Tapi ada 3 ya kat sini. Macam ni. Ha pada depan ya ada sabdu. Ya sabdu adalah huruf yang double. So sini dah ada 2. Tambah ya mat pula depan ni. So ada 3 mat. Kat sini pun ada 3 mat. Okay, dekat sini. Contoh, ra baris bawah, ya baris bawah ada sabdu. So huruf sabdu ada double. So dah ada 2 dah. Tambah pula huruf mat ekor dia.
So dah ada tiga ru'yah kat sini. So cerita dia, bila dah ada 3 ru'yah ni, nak ditamkin, nak tetapkan tu pada huruf mat ni ke, atau pada sebelum huruf mat. Ni kan huruf mat, sebelum dia huruf fa. Ni huruf mat, sebelum dia huruf nun. So dia kata nak ditetapkan tu pada mana salah satu ni. Kita nak tetapkan bacaan tu pada huruf mat tu sendiri ataupun pada sebelum dia. Okey. Maksud dia nak ditetapkan tu bila kita sebut contoh an-nabiyina, an-nabiyina, yina. Itu maksud tetap. Yina, huyitum. Supaya kita sebut tu dia tetap kat situ. Jangan melirik pergi ke lain. Bila melirik maksudnya kita idgham, masuk pada huruf lain. So dia tak nak kita masuk. Kita nak suruh kita maintain situ, settlekan dia, baru pergi huruf lain. Itu maksud dia tetap kan. Sebab dia huruf dah sampai 3. Al-hawariyina, al-hawariyina, yina. Itu kita nak tetapkan bunyi tu. Kalau macam ni, amanu wallazina, amanu wallazina fi yaumaini, fi yaumaini. Okay, bila kita tak maksud dia tetap tu, dia tak nak kita termasukkan macam contoh ni, nu masuk kat waw ni. Kan sama-sama waw. Kita dah belajar idgham mutamasilain. Itu idgham kita boleh masuk. Sekarang ni dia bukan idgham. Ini adalah mat asli. So bila mat asli kita nak settle dia dulu, baru pergi huruf sebelah ni. Amanu wallazina, amanu wallazina, nu. So nu ni dia tak masuk kat waw ni. Itu nak maksud mat tamkin, kita nak tetapkan dia. Biar settle nu, baru pergi kat waw. Kalau tak, kita akan baca amanu wallazina, amanu, nuwa, nuwa. Itu dah masuk idgham. So dia tak boleh. Oleh itu huruf waw dan ya ditamkinkan, ditetapkan dengan dipanjangkan 2 harakatnya demi menjaga huruf tersebut dari diidgham. Nak elak daripada dia masuk kat kawan sebelah, mak tu kita kena tetapkan bunyi tu. Settle dia dulu, baru pergi kawan sebelah. Daripada 2 bentuk tamkin yang diperhaskan ini, sebenarnya ia adalah mat asli kalimi. Maksudnya dia kita terima asli je, biasa je. Cuma ulama jadikan dia nama lain mat tamkin tu supaya kita boleh baca tu, nak maintainkan bunyi satu-satu, baru pergi kawan sebelah. Itu maksud dia mat tamkin tu. Supaya dia tak nak idghamkan, jangan masuk macam ni. Fi yaumaini, fi settle, fi yaumaini. Kalau kita tak tetapkan bunyi, kita tak tamkinkan, dia akan jadi fi yaumaini. Fi yau, fi yau. Kalau fi yau, maknanya kita dah masuk. Ya ni dah masuk kat ya ni. Sedangkan ini bukan macam kita belajar idgham mutamasilain tu, yang kan ada 2 huruf. Kalau sama-sama sifat kita masukkan sekali sebab senang. Tapi sekarang ni dia adalah mat asli. So settle dia dulu. Fi yaumaini amanu wallazina. Kalau kita tak settle, dia akan jadi contohlah idgham. Amanu wallazina, amanu wa nuwa. Nuwa tak dah masuk. Kalau nuwa, tu tak masuk. Ni asing, ini asing. Itu maksud dia mat tamkin. So apa cerita tu mat tamkin ni masuk dalam kategori mat asli. Ini kena baca 2 akad jugalah. Al-hawariyina, yi masuk dulu. Riyina, huyitum, an-nabiyina. Itu maksud dia mat tamkin. Settlekan dulu. Settlekan bersabdu, baru pergi mat. Masukkan dulu, baru pergi. Macam tu. Maksudnya dia suruh settle satu-satu. Nah, cerita dia tetap 2 akad je lah. Sebab apa nak, itu maksud dia mat tamkin. Sebab tu mat tamkin ni kalau ada setengah buku tajwid tak ada pun. Ada setengah buku tajwid, ulama tak masukkan, macam guru yang mengajar tu dia tak masukkan mat tamkin sebagai satu bab lain ke apa. So, tapi wujudlah benda tu. Ada setengah ulama kata, okey dia masuk bab lain. Ada setengah kata tak apa, dia masuk dalam kategori mat asli sebab memang baca 2 akad pun. Cuma kita nak cerita kat sini, mat tamkin tu maksudnya kita nak settlekan bunyi tu satu-satu. Selepas fi mat asli, baru masuk kawan. Supaya nak elak, jangan termasuk sekali. Itulah cerita dia. Jangan fi yau, itu dah masuk. Amanu wa, itu dah masuk. Tapi kalau kita dah tamkin kan, tetapkan dia. Amanu wallazi, kan berasing tu. Amanu wallazi fi yaumaini, aku tu berasing. Okay, itu maksud dia mat tamkin. Okey, lepas tu kita akan tengok masa kategori mat asli, masa ada pecahan dia juga perhatian dan pecahan topik yang masuk dalam kategori mat asli
kalimi tu, kita belajar di kalimi kan, ni sebelumnya pecahan lagi lah. Titik kan kita detail bawah lagi. Okay, lafaz jalalah. Okay, lafaz jalalah kita dah belajar dah. Cuma dia punya pendetailan lagi kat sini sebab dia masuk kategori mat, kita masuk jugalah nota ni. Lafaz jalalah adalah perkataan Allah tu. Okay. Huruf lam bersabdu pada lafaz jalalah adalah mat asli yang dibaca dengan 2 harakat walaupun tidak terdapat huruf alif atau alif kecil selepas lam bersabdu. Okay. Ini pun sama juga. Bila kita sebut Allah, ramai je tak baca panjang. Macam ni. Kulillahumma. Kulillahumma. Kulillah. La. Kena baca 2 kan? Apa yang berlaku? Kulillahumma. Kulillahumma. Tak ada. Sebab tu benda ni kita highlight sebab ramai yang baca masuk je. Dia tak panjang. Sebab apa dia tengok tak ada pun alif. Bila kata tak ada alif itu sebenarnya dia ada alif kat sini. Kita dah belajar kalau buat tengok balik nota yang sini, nota ke berapa. Kita tengok balik kat situ. Asal penulisan Allah tu sendiri. Ada huruf alif kat situ. Okay. Sama juga dengan kalimah ni. Qul huwallahu. Huwallahu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Maknanya tak ada mat. Sebab ni sini kena baca juga 2 harakat. Sebenarnya ada alif kat sini pada penulisan asal. Tapi kenapa Ustaz Rusmani tak nak buat tulisan, tak nak letak caliklah satu alif kat sini. Sini pun letaklah satu alif. Sebab apa? Para ulama telah bersepakat untuk tidak menandakan lafaz jalalah dengan sebarang tanda mat asli dalam Quran Ustaz Rusmani dengan tujuan untuk membezakan lafaz Allah ni dengan lafaz Allata yang bermaksud Tuhan berhala. Pada surah An-Najmi ayat 19, Allata ni kan, dalam Quran ada Allata. Ketika waqaf. Sebab bila ada qiraat lain, bila sampai pada kalimah ni, ini kan ta terbuka kan. Tapi bila dia berhenti Allah, Allah, so bunyi dia seakan macam Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Allah. Ada qiraat yang baca Allah. So bunyi nak seakan. Sedangkan dia Allat. Allat. Ini ta terbuka. Tapi bila dia wakaf dia bunyi macam ta marbutah. Allah. Bukan macam ha. Sebab tu nak elak pada berlaku kesilapan kat situ, kekeliruan ke apa. So untuk Allah ni tak payah letak alif. Yang ini dia maintain je lah alif. So orang pun akan tahu dekat sini adalah lafaz jalalah yang walaupun tak ada alif kecil ke apa pun, orang akan baca secara 2 harakat kat sini. Sebab tu pentingnya bertalaki. Bila kita bertalaki, kita boleh dengar. Oh, dia sebut Allah tu ada 2 harakat kat situ. Oh, dia sebut ni tak panjang. So kena panjangkan. Maksudnya bila Allah ni kena panjang. Ramai je baca jenis laju. Qul huwallahu ahad. Qulillahumma. Kau jenis laju macam tu je. Tapi mana dia punya alif tak ada. Qul huwallahu ahad. Qulillahumma. Qulillahumma. Dengung tetap berakat. Sebab tu kenapa Allah kita tak letakkan alif. Sebab apa nak elak pada ni lah. Tapi kita tak akan baca wakaf kat sini pun. Kita akan baca macam biasa. Tapi ini adalah ilmu lah. Pengetahuan. Ia bertujuan untuk mengelak kekeliruan yang mungkin timbul pada pembacaan. Yang penting, lafaz Allah, lafaz jalalah mesti baca dengan 2 harakat dekat lam. Dalam sabdu ni mesti baca 2 harakat. Jangan kita tahu ada alif tapi kita baca, kita tak buat. Itu masalah. Kita tak praktikkan teori tu. Okay. Nak mempraktikkan tu bukan satu benda yang mudah. Belajar teori memang senang. Tengok adalah mat asli lah sini kena baca banyak 2 harakat. Tapi kita sendiri nak sebut tu tak edit. Kita tak buat, kita main langgar je. Itu masalah dia. Sekarang ni bila kita baca Quran, kena berhati lah bila lafaz jalalah ni ada alif kat situ. Walaupun tak ada pada tulisan, tapi original dia ada huruf alif. Orang tengok balik pada nota, tak pas nota ke berapa, kita ada sebut pasal lafaz jalalah ni. Okay. Kenapa saya masukkan balik kat sini? Sebab ini memang dia punya kategori dia lah. Dia masuk dalam kategori mat asli yang kena baca dengan 2 harakat. Sebab tu dia masuk perhatian. Perhatian. Walaupun tak ada calik alif, tetap dibaca dengan 2 harakat. Okay. Lepas tu, ini memang kita semua mat asli ni. Kita tak masuk mat far'i pun mat asli. Okay. Yang kedua, tadi yang pertama berlaku pada kalimi. Maksudnya setiap huruf, maksudnya mat asli kalimi tu, seluruh Quran ni mat asli kalimi yang paling banyak lah kita jumpa. Okay. Lepas tu dia juga berlaku pada keadaan wasal dan wakaf juga pada mat asli harfi. Okay, mat asli harfi. Harfi ni pada huruf. Berlaku pada huruf.
Mat asli juga rujuk di awal setengah surah yang dimulai dengan huruf-huruf ringkas. Itu huruf muqatta'ah, huruf potong-potong tu. Contoh macam ni kita jumpa Hamim, Yasin, Qasin. Ini huruf ta ni. Tu yang ada mat asli. Ini huruf ta. Ni yang tambah kalau huruf mat tu ada satu lagi. Dunia apa ni? Tangkai kat sini. Ini baru mat asli. Kalau tak ada macam ni tetap satu akad. Ini baru dua. Itu yang banyak confuse bila baca. Dia baca kat sini. Ini sebenarnya mat asli dua akad. Tapi yang tadi kalau macam ni baca-baca. Panjang kalau kita nak berhenti apa kan. Kalau ini adalah mat asli. Ini bukan. Bukan maksud apa. Bukan ini kategori mat asli harfi. Maksudnya kalau original tulisan dia tu. Dibaca dengan satu akad je. Tapi ini kita cerita pasal mat dalam huruf. Huruf muqatta'ah. Dibaca dengan dua akad. Qasin. Qasim. Mim. Taha. Kaf. Ha ya ain sad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Itulah bunyi dia. Okey. So sekarang cerita dia mat asli berlaku dalam huruf-huruf macam ni. Huruf muqatta'ah ni. Macam mana kita nak tahu sebab inilah original ejaan dia. Kita belajar mula-mula dulu. Huruf-huruf kita ada cara eja dia. Ni ejaan huruf ha, ni ejaan huruf ya, ni huruf ta, huruf ta, huruf ta, huruf ha, huruf ya, huruf ra, huruf ra. So huruf-huruf ni adalah mat asli yang berlaku pada huruf-huruf muqatta'ah ni. Sebab tu kita baca hamim. Kita baca hamim, yasin, tasin. Betul tak baca macam tu? Kita mesti yasin, yasin, yasin. Salah kalau baca yasin. Salah sebab ya tu tak, dia kena baca dua akad sebab dia adalah mat asli yang berlaku dalam huruf muqatta'ah, huruf pendek-pendek ni. Kalau orang baca yasin, salah lah. Dah lah ya tu pendek, sin pun pendek juga. Sedangkan ini pun kita akan belajar nanti, kita akan baca lebih panjang. Pelbagai 6 harokat. Macam ni, tosin, tosin. Salah lah. Tosimim. Ramai juga yang jenis huruf muqatta'ah ni salah baca. Ramai salah baca. Sebab apa? Dia tak tahu kaedah. Salah satu sebabnya memang tak bertalaki. So bila tak bertalaki, ini kita punya bacaan tu tak ada orang dengar pun. So kita rasa macam betul lah, kita je dengar one way, kita tengok YouTube, kita tengok apa, itu kita dengar. Tapi bila kita nak copy balik, kita tak sampai. Sebab tu maksudnya kena bertalaki. Sebelum bertalaki, guru tu akan confirmkan, betul, baca betul macam ni. Ni tak betul, kena lebih lagi. Maksudnya macam itulah. Okay. Kaf ha ya, kaf ha ya mim, kaf ha ya ain sad. Kenapa tu kan pendek, tak sampai mat asli. Haya, haya. Mesti haya. Baru cukup haya. Mat asli. Sebab tu benda ni kena talaki musyafahah baru dengar. Oh betul dia baca dua akad. Kalau tak talaki kita pun tak tahu. Kaf haya ain haya. Itu bukan mat asli tu. Itu jadi satu akad. Okey. So menunjukkan bahawa huruf-huruf muqatta'ah ni, huruf yang pendek-pendek ni, awal surah ni pun berlaku mat asli. Aku pada bila? Pada huruf-huruf ni. Kita boleh cam dia dan huruf dia pun tak ada tanda mat atas ni. Dia kosong je. Sebenarnya yang kosong menunjukkan dia adalah mat asli, kena baca dengan dua harokat. Perincian dia nanti kita masuk bila kita dah gabung dengan apa dia punya yang mat yang panjang-panjang ni, baru kita tengok keseluruhan. Ni kita nak cerita mat asli berlaku dalam mat asli harfi. Okey. Lepas tu memang tak boleh habis dah hari ni sebab dia dah banyak lagi. Apa? Kita tengok satu lagi, mat asli berlaku pada waqaf saja, iaitu mat iwad. Kita pun dah belajar mat iwad. Cuma ni perincian dia. Okey. Apa maksud iwad? Iwad maksudnya ganti. Manakala mat iwad bermaksud menukarkan baris tanwin fathah, maknanya baris dua di atas, kepada bacaan baris fathah, ni satu baris di atas sahaja dengan kadar dua harakat ketika waqaf. Ni mat asli berlaku masa waqaf. Nak berhenti baru berlaku mat asli tu. Itu dah berlaku pada mat iwad. Kita pun dah belajar. Cuma ni perincian sebab dia masuk dalam kategori mat asli. Okey, macam contoh kalimah ni. Innallaha kana afuwan ghafura. Ghafura. Ni kan tanwin bari dua di atas. Kita dah belajar bila nak berhenti buang satu. Jadi kan buang satu dia akan jadi satu baris je lah. So bila dah buang satu kan dia akan jadi mat asli. Ra.
Bila berhenti biarlah betul-betul ra 2 harakat. Jangan ghafura. Itu dah lebih daripada 2. Sekarang ni bila kita sebut mad asli, itulah bila kita tak kontrol, dia akan lebih jadi lebih daripada 2. Ghafura. Berapa tu? Dah 3, 4. Sedangkan ghafura. Wa kana Allahu aliman hakima. Kima. Ki 2 harakat mad asli. So ma ni berhenti pun akan jadi 2 harakat juga. So hakima. So samalah, konsisten. Dengan hakima. Itu dah lebih. Itu kan 2. Itu dah jadi 3, jadi 4. Kalau dia nak jadi 3 ke 4, tak perlulah wujudnya mat adik sukun semua tu. Sebab dia kata mat iwad. 2 harakat, so kita kena kontrol lah. Hakima. Wafura. Ini fu mat asli. Ra pun dah berhentikan jadi mat asli juga. So 2 kat sini, 2 kat sini mesti sama lah. Wafura. Wafura. Itu dah lebih. Sebab tu benda ni semua kita kena kontrol. Walau bagaimanapun, kaedah ini tidak terpakai pada tanwin baris depan dan tanwin baris bawah, kasrah kan, baris bawah, ketika waqaf. Maksudnya kalau tanwin baris bawah ataupun tanwin baris depan, so tak terpakai lah, kaedah ni tak diguna. Kalau dia ni baris bawah atau baris depan, kita akan waqafkan terus saja. Hendaklah dia waqafkan dengan sukun saja. Pun kita dah belajar kan kategori masa waqaf ibtidak tu. Kalau selain pada baris 2 di atas, kita akan waqafkan terus saja. Okey, tanpa dipanjangkan huruf akhirnya. Ia juga harus diwakafkan secara ismam atau raum. Kita dah belajar dah. Cuma ni kita masukkan, highlightkan kat sini sebab dia masuk kategori mad asli. Maknanya mad iwad ni masuk dalam kategori mad asli. Sebab kita cerita pasal mad, keseluruhan mad pandangan dari atas, pandangan umum dia. Okey. So mad iwad pun masuk dalam kategori mad asli, kan baca dengan 2 harakat. So realitinya jangan baca lebih lah. Dengan hakimah, ghafura. Itu dah lebih berdua. So kena kontrol. Ghafura, hakimah. Itu. Sebab ini praktikal lah. Praktikalkan. Okey. Dan masih dengan kategori mad iwad. Okey. Termasuk dalam kaedah ini ialah pada kalimah-kalimah berikut. Okey. Kalimah pun macam ni kalau kita tengok hujung dia. As-sama'i ma'a. Ini adalah mad iwad. Baris 2 di atas. So kita akan baca, buang satu baris, akan jadi satu, tapi tak ada huruf alif kat sini kan. Tapi ada huruf hamzah. Kita akan baca ma as-sama'i ma'a. Jangan as-sama'i ma'. Ramai yang baca macam tu. Minas sama'i ma'. Dia pergi sukun terus. Tak boleh, ini ada baris 2 di atas, so kita kena buang satu. Dia akan baca dengan 2 harakat. As-sama'i ma'a. Bila kita baca dengan 2 harakat, dia akan berhenti lembut. Ma'a. Itu kan kita kalau sukun, dia akan jadi keras. Sama. So bacaan dia bukan macam tu. Kita berhenti dengan 2 harakat. Sama juga macam ni, kadang kita confuse apa sebab pattern nak berhenti tu. Kan bentuk macam ni, kita rasa macam mana bunyi dia kan. Okay. Ini pun sama. Musamma. Dengung dulu. Musamma. Ma. 2 harakat. Musamma. Musamma. Itu dah pendek pula, tak jadikan 2 harakat. Pun sama juga, salah juga. So benda bila kata mat, kita kena kontrol. Musamma. Dengung dulu. Sertakan dengung 2 harakat. Baru ma. Jangan musamma. Itu dah lebih berdua. Dia mesti 2 saja. So kontrol. Okay, macam ni pun sama. Macam ni. Tambah pula ada mim. Ini isu dia. La nasfa'am. La nasfa'am. La nasfa'am. Dia pergi tutup mulut dan dengung. Dah kenapa bunyi macam tu? Ini bukan. Ini kalau kita baca sambung, baru dia akan berfungsi sebagai iklab. Sekarang kita berhenti. So kita pilih untuk berhenti. So ini adalah baris 2 di atas. So kita akan baca 2 harakat macam biasa je. La nasfa'a. La nasfa'a. Contoh. Kalla la illam yantahi la nasfa'a. La nasfa'a. Kalau kita berhenti, so dia akan beri 2 di atas, 2 harakat. Kalau kita baca sambung, contohlah ada ayat kat sini, dia mesti huruf ba. Sebab ni kan huruf hukum iklab. Lepas dia mesti huruf ba. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Dia disambung tu. Itu kalau iklab. Tapi kalau kita pilih untuk berhenti kat sini, dia berhenti macam iwak biasa lah. La nasfa'a.
Janganlah nasfa'am. Sebab apa? Kenapa baca macam tu? Sebab tu kita kena betul laki. Kalau tak laki kita akan ikut secara teori, kita bayangkan ni demi yang kecil ni kita kena tutup mulut. Tak, itu kalau berlaku bila ada hukum kita baca sambung, baru boleh berlaku hukum iklab tu. Tapi bila kita berhenti tak wujud. Sebab apa dia nak dengung untuk siapa? Mana ada dia nak masuk kat siapa? Tak ada. Sebab kita pilih untuk berhenti kat dia, so ada mak iwak yang biasa tu, buang satu, dan nasfa'a. Dua akad. Okay. Sama juga macam ni. Kalau macam ni. Wazidnahum huda. Huda. Dua akad. Dengan wazidnahum huda. Itu tak sampai dua. Ataupun wazidnahum hudai. Ada juga macam tu, hudai. Dah bunyi ya pula. Sebab ini adalah ma'iwat. Macam biasa, huda. Sebab tu benda ni semua kalau kita ikut kita logik akal, kita akan baca macam tu, hudai, na'asfa'am, begitu tutup mulut. Ini pun musamma. Musamma lebih-lebih. Tak boleh. Sebab tu kena bertalaki. Bila talaki kita, sebenarnya bunyi dia macam ni, bunyi dia macam ni. Sebab tu ingat Quran adalah pendengaran. Kita dengar dan kita lafaz. Okey. Dan satu lagi dalam kategori ini adalah bulat, bujur, meninggi. Kita pun dah sentuh dah sebelum ni. Bulat, bujur, meninggi. Pattern ni kan. Bulat, bujur, meninggi ni. Bujur, meninggi. Okey. Termasuk dalam kaedah bacaan secara asli ialah kalimah yang mempunyai simbol bulat, bujur, meninggi. Itu sifir mustatil. Tadi sifir mustadir. Ini mustatil. Tadi bulat dia macam serong sikit kan, huruf ziyadah. Ini betul-betul macam O, macam huruf kosong kat atas tu. Pattern macam ni. Okay, apa cerita ni kita dah ajar dulu pun. Tapi sebabkan dia masuk dalam kategori asli, kita masuk juga dalam bab ni, nota ni. Ini adalah dia kata kalau kita berhenti pada huruf yang bulat ni, kan huruf alif ada bulat. Ni ada bulat ni bulat macam O ni, macam kosong ni. Bila berhenti kat dia, kita akan baca dengan dua harokat. Okay. Asli berlaku pada keadaan waqaf saja. Ni kalau kita pilih nak berhenti lah. Kalau kita nak baca terus, nak sambung je, so dia tak ada fungsi. Ana. Qala ana uhyi wa umit. Ana satu. Tapi kalau kita berhenti, qala ana bunyilah dua akad. Kalau kita pilih untuk berhenti. So kita kena tahu penggunaan bulat ni dengan bulat yang tadi tu. Itu beza Jadi huruf ziyadah memang tak ada fungsi. Macam ni kalau berhenti dia ada berfungsi. Qala ana lakinna. Kalau kita baca sambung, lakinnahu wallahu rabbi. Lakinnahu so satu akad je. Maintain dengung sajalah. Na tu satu akad. Kita tak baca lakinnahu tu salah. Kalau baca sambung, na ni satu je. Kalau nak berhenti, settlekan dengung sajalah. Lakinna tu satu harakat saja. Ini pun sama. Nampak benda bulat ni, kalau kita nak berhenti, dia akan baca dengan dua harakat. Barulah jadi maksli. Tapi kalau kita baca sambung macam ni, duduk tengah-tengah sambung, dia tak ada lah. Tak pakai dia satu harakat saja. Ini sama juga. Rasulah, sabila, qarira. Ini semua. Kita akan baca dengan dua harakat bila kita berhenti. Sebab dia berlaku pada waqaf sahaja. Pada bulat, bujur, meninggi. Kalau huruf lain tak bolehlah guna. Tapi kalau baca sambung tak adalah. Dia berfungsi pada keadaan berhenti saja. Baru wujud maksli tu. Di sambungan dia tadi masih dalam topik yang sama. Bulat, bujur, meninggi. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian. Okay? Pengecualian kaedah ini ketika waqaf pada dua kalimah berikut. Pada kalimah surah Al-Insan ayat 4. Ini ayat tu. Okay, ini ayat tu. Ni kita akan jumpa ada bentuk macam ni. Okay. Salah sila ni. Dia baca dengan kaedah berikut. Dia ada 3 kaedah nak baca cara ni. Kalau kita nak baca sambung. Salasila wa aghlala. Salasila wa aghlala. La tu satu akad je. Salasila. Sambung, menyambung bacaan dengan tidak memanjangkan dengan sebarang harakat. Ini kita satu je lah. Salasila wa aghlala. Contoh kan. Salasila wa aghlala. Kalau kita baca sambung. Kalau kita pilih nak baca waqaf, memanjangkannya dua harakat seolah-olah menggunakan simbol bulat bujur meninggi. Mustatil. Sekarang ni bentuk dia bukan bulat O macam O ni.
Macam ni. Kan lain. Ini kan dia macam bentuk huruf ziyadah tadi kan. Tapi kenapa kita baca dia panjang? Memandangkan dua harakat seolah-olah menggunakan simbol bulat bujur meninggi. Salasila wa aghlala. Tapi dia akan berhenti masa berhenti. Salasila. Contoh kita baca, kita nak berhenti sini. So bila berhenti dia akan baca dengan dua harakat. Tapi tengok, kenapa dia bukan bentuk O macam tadi kat sini? Kita nak baca dua harakat. Kat sini bentuk O dia lain. Bentuk O yang huruf ziyadah tu kan. Tapi kenapa baca dua harakat? Sebab apa? Sebab itu adalah betul talaki musyafahah. Bila kita bertalaki, itulah bunyi dia. Salasila. Dia kau bunyi macam asli. Salasila. Ataupun kita nak wakaf, abaikan huruf alif ziyadah dan wakaf pada huruf lam. Sesuai dengan simbol bulat kecil sifir mustadir. Salasil. Maksudnya kalau nak berhenti ada dua cara. Sama ada nak berhenti dengan dua harakat ataupun nak berhenti dengan wakafkan terus lam tu. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Salasil pun boleh ataupun salasila. Jadi salasil nak berhenti macam tu boleh ataupun salasila pun boleh. Lepas tu kalau macam ni, kalau kita tak nak, itu kalau berhenti kan. Kalau kita nak sambung, satu akad je lah. Salasila wa aghlala. Contoh. Sebab tu, kenapa boleh pula macam tu? Kenapa kita boleh baca dengan dua harakat? Sedangkan pattern ni bukannya bulat yang macam O tadi tu. Dia kan dia sengit macam ziyadah kan. Kenapa? Sebab itu adalah cara talaki musyafahah. Cara bacaan macam tu. Sebab tu kata pengecualian. Pengecualian pada surah Al-Insan ayat 4. Kita boleh, sebab tu kita nak baca, nak berhenti ke apa, kita tahu lah kaedah tu. Jangan main suka hati nak berhenti. Tapi boleh salasil ataupun salasila kalau nak berhenti lah. Kalau tak nak, baca terus satu akad macam biasa. Okay. Dan satu lagi dia punya ayat yang melibatkan kaedah macam tu adalah pada surah Insan juga ayat 15 dengan 16. Pun sama juga. Okay. Kalau contoh, ini ayat 15, ini ayat 16. Okay. Kalau kita pilih wasal, maksudnya sambung pada kalimah 1 dengan 2, ini kalimah 1, ini kalimah 2. Okay. Tanpa memanjang ini, kalau kita baca sambung terus. Sambung terus. Qawarira. Sambung. So tak panjang lah sebab kita sambung terus. Ayat 15 dengan 16 kita nak sambung terus. So bila kita sambung, tak adalah panjang apa-apa. Macam biasa lah. Qawarira min fiddah. Contoh kalau kita nak baca sambung. So bila sambung tak ada apa-apa dah satu akad. Kalau kita nak berhenti pula, kena baca-baca, kita nak berhentilah sini. Kita nak berhenti. Tengok alif dia kan ada bulat yang O tu kan, bulat yang kosong tu. Pada kalimah 1 dengan memanjangkan dua harakat dan wasal pada kalimah 2 tanpa memanjangkannya. Contoh kita baca berhenti. Lepas tu kita nak sambung kan. So kita akan baca contoh sini lah. Wa akwabin kanas qawarir. Kita apa? Memanjang. Memanjang. Kalau kita nak berhenti. Wa akwabin kanas qawarira. Qawarira min fiddah. So kita berhenti tadi, kita boleh guna dengan dua harakat. Sekarang dia O yang kosong tu lah. Qawari, bulat bujur meninggi tu. Qawarira. Harakat. Qawarira min fiddah. Contoh. Itu kalau kita nak berhenti dengan dua harakat. Satu lagi kaedah. Pada kalimah yang kedua tadi, tidak mengunyahkan huruf kalimah 1. Abaikan huruf ziyadah. So kita akan baca. Qawari. Kita apa? Wakaf pada kalimah kedua. Okay, kita baca, kita nak berhenti kat sini. Nafas kita panjang, baca, sambung, nak berhenti kat sini. So bunyi dia akan bunyi qawarira, qawarir. Ada kawan kat sini. So ra tu akan disukunkan, qawarir. Ra tu ra tarkik. So ada 3 keadaan pada kalimah ni. Sama dia nak berhenti dengan dua harakat, qawarira. Dua harakat. Kalau kita baca sambung, ayat ni sambung sini, tak ada apa lah. Qawarira min fiddah. So, ra ni satu harakat, ini pun satu harakat. Okay. Kalau kita pilih nak baca sambung, nak berhenti kat sini. Qawarira. So, ra ni akan diwakafkan. Ra ni disukun lah, matikan. So, ada 3 cara nak baca pada kalimah ni. Okay, pilih lah. Mungkin kita nak baca cara kaedah ni ke, ra. Sebab kan bulat bujur meninggi ni 2 harakat.
Kalau nafas panjang nak try baca bunyi sini, so ra ni akan disukunkan. Qawarir, qawarir. Itu kaedah dia. So kita akan pilih mana-mana satu. Tapi boleh lah. Nak berhenti 2 kat sini ke, nak sambung sampai berhenti kat sini ke, ataupun tak nak baca terus ke, itu semua boleh. Itu dah kaedah dia. Okay. Kalau orang rasa macam tak faham dah, tu tengok baliklah. Tengok baliklah apa ni video ni balik. Sebab memang benda ni tak boleh satu hari je boleh tahu semua. Dia kena pelan-pelan. Kalau perempuan yang dah biasa tu dia dapat tangkap lah apa benda maksudnya. Tapi yang tak biasa lagi, kena tengok, kena pelan-pelan. Kita akan macam ulang lagi tengok. Sebab tu kena talaki musyafahah. Ramai je yang bertalaki tapi dia sampai dapat ni memang salah. Cara baca tu salah. Kaedah tu salah. So ni bila tengok balik nota, punya boleh berhenti 2 rakaat. Kalau sambung, ini tak satu. Ini pun, kalau kita nak berhenti sini, ra tu akan sukun. Kalau kita nak sambung semua lah, nafas panjang 15 6 nak sambung je semua. Sebenarnya sambung semua satu akad je lah. Ra biasa je. Tu kalau nak sambung. Tapi kalau nak berhenti itulah kaedah dia. Nampak bulat, ada bulat bujung tinggi. Kalau berhenti kat dia 2 harakat. Nak baca sambung tak ada, satu saja. Okey. So nak sambung pun tak boleh dah. Banyak lagi ni. Maksilah sugron pun dah sebab lain. So kita akan stop kat sini. Tak apa, nanti next week kita akan ulang balik lah bab yang macam mungkin tahu ramai yang mungkin tak faham bab ni kan. Tak apa, benda ni semua memang kena bertalaki. Bertalaki bagi kita tahu, rupanya bunyi dia macam mana, tu yang penting tu. Okay, so kita akan stop kat sini. Tapi sebelum stop tu, kita minggu lepas pun tak ada ni kan. Ambil masa sikit, kita akan buat congak tajwid. Okay, sediakan kertas, kita buat sikit untuk congak tajwid. Ya. Ini kita tutup dulu. Okay. Sediakan 1 hingga 10 je, cepat. Sebab masa pun dah hujung dah. Sediakan kertas. Soalan 1 hingga 10, congak tajwid. Okay, congak tajwid 1 hingga 10. Seperti biasa, gunakan pen hitam atau biru. Pensel tak boleh. Okay, format soalan objektif. Dengar dan baca soalan pada skrin. Hanya catat pilihan jawapan soalan A, B atau C. Jangan salin balik soalan ke apa. Tulis jawapan saja A, B atau C. Tak perlu salin soalan. Semakkan jawapan sebaik saja selesai 10 soalan dipaparkan. Sila guna pen merah sahaja. Jumlahkan jawapan yang betul. Ambil gambar dan masuk pada e-homework. Okay, sediakan 1 hingga 10. Kita akan, ini secara ulang kaji yang supaya kita tak lupa yang bab-bab lepas tu. Okay, sediakan dulu. Very fast punya. Sediakan. Sebab apa dah tentu ada buku nota kat situ kan. Okay. Sebab tu kita buat 1 10 je, tak ada banyak sebab masa pun tak cukup. Okay. Sediakan 1 hingga 10. Kita akan paparkan sekali je. Sekali kita tunjuk. Lepas tu kita tak ulang balik. Sekali sebab kita akan terus pada cek jawapan. Okay, sediakan 1 hingga 10. Ini semua adalah ulang kaji. Bab mat tadi tu jangan risau. Benda tu memang kita tak boleh satu hari nak serap semua memang tak boleh. Sebab kita memang belajar secara peringkat. Tapi sebab asal mat asli tu mesti dah tahu kan. Tapi yang tadi tu lah macam qawari, ra apa semua tu lebih pada kena buat praktikal. Buat praktikal orang tahu sebenarnya bahawa ni betul ke salah ke. Macam itulah maksudnya. Okay, dah sedia ke belum? 1 hingga 10 sahaja ya. Dah siap kan ambil gambar terus masuk. Okey, soalan yang pertama. Apakah hukum tajwid yang terdapat pada kalimah ini? Ini kalimah ni. Ujibat da'watukuma. Apakah hukum tajwid yang terdapat pada kalimah ini? Pertama, adakah diidgham ma'al gunnah dan mat badal? Adakah ia idgham mutaqaribain dan mat asli? Adakah diidgham mutajanisain dan mat asli? Pilih A, B atau C saja, tak payah nak salin-salin semua. Tulis A, B atau C. Pada kalimah ni apa hukumnya ada? Kita dah bulatkan 2 tempat. Sebenarnya ada 2 lah jawapan tu, tapi yang mana satu lah. A, B atau C. Apakah hukum tajwid pada kalimah ini? Ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. A, B atau C? Okay, soalan yang kedua. Kalimah yang manakah mesti diidghamkan?
kalimah yang manakah mesti diidghamkan? Kalimah A, B atau C? Mana satu? Bila kita nak baca, kita kena idghamkan dia. Kita kena masukkan dia. Mana satu? Mana satu yang nak kena masukkan? A, B atau C? Tak payah salin teks tu, salin ABC saja. Okay. Kalimah yang manakah mesti diidghamkan? Idgham tu apa? Kita kena masukkan. Mana yang kita kena masukkan? Kita baca dia, kita kena masukkan dia. Okay. Yang ketiga, perkara yang mesti diambil perhatian ketika melafazkan kalimah-kalimah ini. Ini kalimah ni ada dua kalimah kan? Okay, perkara yang mesti diambil perhatian ketika melafazkan kalimah-kalimah ini. Pertama, memanjangkan gunah, merapatkan bibir, memendekkan sebutan mat. Mana satu? Bila kita baca ni kalimah ni, maknanya apa kena baca lah. Bila baca, apa yang kita kena ambil perhatian? Adakah kita kena panjangkan gunah? Adakah kita kena rapatkan bibir? Adakah kita kena memendekkan sebutan mat? Mana satu? Soalan-soalan ni lebih pada bahawa kena sebut. Dia sebut boleh rasa, oh, apa jawapan tu. Sebab tu kita teori, kita kena praktikkan teori tu, mempraktikkan teori. Ni pada kalimah ni, apa yang perlu kita kena berhati-hati? Kita kena ambil perhatian. Adakah kita panjangkan gunah? Adakah kita rapatkan bibir? Atau kita pendekkan sebutan mat? Mana satu? Okey. Soalan yang keempat. Kesilapan yang berlaku ketika melafazkan kalimah ini. Tadi baru je belajar. Kesilapan yang berlaku ketika melafazkan kalimah ini. Pertama, lam dibaca dengan satu harakat. B, memanjangkan sebutan hamzah. C, ha dhamir dibaca dengan dua harakat ketika wasal. Mana satu? Kesilapan. Selalu orang buat silap tu kat mana? Adakah lam dibaca dengan satu harakat? Memanjangkan sebutan hamzah. Ha dhamir dibaca dengan dua harakat ketika wasal. Kita nak cek kesilapan. Apa yang silap ni pada kalimah ni? Baru je sebut tadi. Kita kena berhati-hati. Jangan buat kesilapan tu. Tapi itulah yang berlaku. Kesilapan yang berlaku ketika melafazkan kalimah ni. Adakah lam tu kita baca dengan satu harakat? Adakah kita panjangkan huruf sebutan hamzah? Adakah kita masa ha dhamir tu dibaca dengan dua harakat ketika wasal? Mana? Okey, yang kelima, penyataan yang manakah benar mengenai kalimah di atas. Kalimah ni, penyataan yang benar, yang betul tentang kalimah ni. Pertama, nun dibaca dengan gunah dan mat asli. Adakah lafaz jalalah tarkib ataupun C diwakafkan dengan dua harakat. Mana yang benar? Benar yang betul tentang kalimah ni. Adakah nun dibaca dengan gunah dan mat asli? Adakah B lafaz jalalah tarkib? Adakah diwakafkan dengan dua harakat? Mana satu yang betul? Statement mana yang betul tentang kalimah ni? A, B atau C? Okay. Mana satu yang betul? Statement ni mana yang betul pada kalimah ni? Nun dibaca dengan gunah dan mat asli. Lafaz jalalah tu tarkib ataupun diwakafkan dengan dua harakat. Mana yang betul? Yang keenam,
Mad asli harfi bermaksud, apa maksud mad asli harfi? Kewujudan huruf mad dalam satu kalimah, kewujudan huruf mad dalam sesuatu huruf, sesuatu kalimah, sesuatu huruf, ataupun dipanjangkan sebutan sehingga 6 harokat. Apakah statement betul tentang mad asli harfi? Apa dia? Mad asli harfi bermaksud A. Kewujudan huruf mad dalam satu kalimah, B. Kewujudan huruf mad dalam satu huruf, ataupun C. Dipanjangkan sebutan sehingga 6 harokat. Apa yang mana satu? Apa maksud mad asli harfi? Okay. Yang ketujuh, berapakah jumlah huruf istiqlaq pada kalimah ni? Kalimah ni ada berapa huruf istiqlaq? Ada 12 ke? Ada kosong ke? Ada 7 ke? Ada berapa huruf istiqlaq? Maknanya kena tahulah apa dia huruf istiqlaq tu. So ada berapa? Ada berapa huruf istiqlaq pada kalimah ni? Kena kira ada tak huruf istiqlaq pada kalimah ni? So apa? A ke B ke C? Huruf istiqlaq. Ni semua ulang kaji ya, semua benda dah belajar. Tengok betul-betul ada tak huruf istiqlaq. Kalau ada, kira ada berapa. Okey. Yang ke-8. Okey. Kalimah yang manakah didengungkan secara tersembunyi? Kalimah yang manakah didengungkan dengan secara tersembunyi? Kalimah 1, kalimah 2, kalimah 3, kalimah 4. Di antara 4 ni, yang manakah didengungkan secara tersembunyi? Adakah A, nombor 3 saja? Adakah B, 2 dan 4? 2 dengan 4 ni kena secara tersembunyi? Ataupun 1 dengan 3 ni kena baca secara tersembunyi? Mana satu? Kalimah ni dibaca dengan nak dengung dia tu secara tersembunyi. Dengung kan ada banyak jenis. Sekarang kita nak secara tersembunyi. Maknanya orang kena tahu apa maksud tersembunyi tu. Dengung yang tersembunyi tu apa dia? Apa istilah kita gunakan tu? Okey. Dan di antara 4 ni, mana satu kita guna secara tersembunyi tu lah. Maknanya orang kena sebutlah baru tahu dia ni tersembunyi ke, menukarkan ke, memasukkan ke. Kan ada banyak jenis. Saja-saja je guna kat tersembunyi, maknanya orang tahu apa maksud tersembunyi tu. Mana satu yang kita guna kaedah tersembunyi? Nombor 3 saja ke? Nombor 2 dengan 4 ke? Nombor 1 dengan 3 ke? Mana satu? Okay. Sekejap lagi saya buat satu round sekali untuk double check. Yang ke-9, cara melafazkan kalimah ini. Ini kalimah ni, cara melafazkan kalimah ini pertama adakah menghilangkan sebutan huruf kaf, B menghilangkan sebutan huruf qaf, C memanjangkan sebutan hamzah qata'. Ini kalimah ni, cara melafazkan kalimah ni adakah A menghilangkan sebutan huruf kaf, B menghilangkan sebutan huruf qaf, C memanjangkan sebutan hamzah qata'. Apa yang betul tentang kalimah ni? Macam mana cara nak lafaz tu? Ni kita nampak ni apa kita nak buat? Nak kena hilang kaf ke, nak hilang qaf ke, nak panjangkan huruf hamzah qata' ke, apa nak buat ni? Okay, dan last sekali, nombor 10. Jadi sebab satu orang sebelum lalu je. Nombor 10. Okay. Kalimah-kalimah ini mempunyai persamaan pada sifat huruf apa? Kalimah 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimah ni. Apa nak buat? Kena baca lah. Bila baca, apa boleh tahu apakah persamaan pada sifat huruf. Adakah dia inhiraf dan qalqalah? Adakah dia itbaq dan jaha? Adakah dia rokhawah dengan hams? Apakah sifat huruf yang empat-empat ni ada persamaan. Kita sebut ni ada benda tu, kita sebut ni ada sifat tu, sebut ni pun ada sifat tu juga, ni pun sifat tu juga. So apa? Adakah kategori inhiraf dengan qalqalah?
Ada kategori itibak atau jahar atau kategori rohawan dengan hams. Mana satu? Bila kita baca sama je. Dia ada benda sifat tu. Empat-empat tu ada. So, dah kena sebut lah. Bila sebut pun kita tahu apa benda yang sama. Kalau kita just tengok tak pernah sebut, tak tahulah. Dan biasanya kalau kita betul buat benda tu, kita tahu apa jawapan dia. Kalau kita tak pernah praktikkan sifat tu, kita tak tahulah apa persamaan dia. Okay, kita check sekali sambil lalu, lepas tu kita bagi jawapan terus. Okay, nombor 1 tadi, check balik. Apakah hukum tajuk yang terdapat pada kalimah ini? Apakah hukum tajuk yang terdapat pada kalimah ini? Adakah idgham al-gunah dengan mak badal? Adakah idgham mutaqarribin dengan mak asli? Adakah mutajanisan dengan mak asli? Ni double check balik. Nombor 2, kalimah yang manakah mesti diidghamkan? Kalimah yang mana mesti diidghamkan, dimasukkan? Kalimah mana? A, B atau C? Yang kita baca, kita kena masukkan dia. A, B atau C. Yang ketiga, perkara yang mesti diambil perhatian ketika melafazkan kalimah-kalimah ni. Ni kalimah ni, apa kita kena ambil perhatian? Ada kita kena panjangkan gunah dia, ada kita rapatkan bibir atau kita pendekkan sebutan huruf mat. Okay, pada kalimah ni, dua jenis ni. Okay, nombor 4, kesilapan yang berlaku ketika melafazkan kalimah ni selalu kita buat silap. Nah, kalau kita tak buat pun mungkin ada orang lain buat. Dan kita pun kalau sebelum ni tak buat pun jangan buatlah. Pada kalimah ni, adakah lam dibaca dengan satu harakat? Adakah muanyang sebutan hamzah? Adakah hadhamir dibaca dengan 2 harakat ketika wasal? Kita baca sambung, adakah hadhamir itu dibaca dengan 2 harakat? Okay. Yang kelima, pada kalimah ni, kenyataan yang benar, pernyataan yang manakah benar mengenai kalimah di atas? Nun dibaca dengan gunnah dan mat asli. Nun, nurut nun kan? Adakah kita baca dengan gunnah dan mat asli? Lafaz jalalah tarkik atau ni lafaz jalalah kita baca dengan tarkik ataupun diwaqafkan dengan 2 harakat. Dia berhenti dengan 2 harakat. Mana situ yang benar? Okay, yang keenam, mat asli harfi bermaksud. Apa maksud mat asli harfi? Kewujudan huruf mat dalam satu kalimah ke? Kewujudan huruf mat dalam satu huruf ke? Atau dipanjangkan sebutan hingga 6 harakat? Nah, mana yang betul tentang mat asli harfi ni? Okay, yang ketujuh, kalimah ni kan, berapakah jumlah huruf isti'la pada kalimah ni? Ni kalimah tu, ada berapa huruf isti'la? Adakah 12 ke, ada kosong ke, ada 7 ke, ada berapa? Sebenarnya berapa kena kira lah. So, kita kena tahu dah apa huruf isti'la tu. Baru kita boleh tahu nak kira berapa. Kalau kita tak tahu isti'la apa benda, kita tak tahulah. Ini kena, pada level ni, perempuan kena tahulah apa huruf isti'la. Okay, yang ke-8, kalimah yang manakah didengungkan secara tersembunyi? Dengung tu ada banyak jenis, tersembunyi ke, ditukarkan ke, dimasukkan ke, apa benda. So, pada 4 kalimah ni, di antara 4 kalimah ni, mana satu yang secara tersembunyi? Adakah nombor 3 ke, 2 dengan 4 ke, 1 dengan 3? Mana satu? Okay, yang ke-9, cara melafazkan kalimah ni. Kalimah ni, cara kita nak lafazkan dia, adakah menghilangkan sebutan huruf kaf, menghilangkan sebutan huruf qaf, memanjangkan sebutan hamzah kotak. Mana satu? Yang last sekali. Okay, kalau kalimah ini mempunyai persamaan pada setiap huruf. Okay, pada sifat huruf. Sifat ni sifat. Huruf kalimah 1, 2, 3, 4 ni semua ada persamaan. Tapi dari segi sifat huruf itu, apakah sifat yang sama tu? Adakah inhiraf dengan qalqalah? Adakah itibak dengan jahar? Atau rokhawah dengan hams? Apa yang ada persamaan pada 4 ni? Nak tahu sama tak sama, kita kena lafaz kan, bagi kita tahu. Okay. So sekarang kita semak, mempermak dengan pen merah. Tentukan ambil gambar masuk dalam e-homebook tu. Saya nak tengok perempuannya macam mana. Setakat ni boleh prestasi tu faham ke tak faham. Sebab ini bab kita dah belajar. Okay, nombor 1. Apakah hukum tajuk dapat pada kalimah ini? Kalimah ini, jawapan dia, idgham mutajanisain dan mat asli.
idgham mutajanisain, ta juga dengan dal, mutajanisain. Dan ini adalah mad asli. So jawapan dia C. Okey, apakah tajuk dia? Jawapan dia C. Idgham mutajanisain dan mad asli. Nah, itu jawapan dia. Nombor 1 C. Okey, nombor 1 C. Nombor 2, kalimah yang manakah mesti diidghamkan? Kita kena masukkan dia. Adakah amba'ahum, amba'ahum, atau halakum min, halakum min, ataupun ayyukum zadat, ayyukum zadat. Okay, mana satu? So jawapan dia adalah B. Yang kena idgham nak masukkan adalah huruf adalah jawapan dia B. Hal lakum ni idgham mutamasilain. Dua-dua yang sama. Ha, lam ni masuk dekat lam. Mim masuk dekat mim. Kan hukum mim mati kan? Mim mati jumpa mim. Idgham mislain soghir atau idgham mutamasilain sama je. So dua-dua yang kena masuk. Nama pun sama idgham. Idgham mutamasilain. Idgham mislain. So yang jawapan dia adalah B. Ini adalah iklab, tak masuk. Ayyukum zadathu ni izhar. So tak masuk. So yang masuk adalah huruf B. Jawapan dia B. Halakum min, halakum. Masuk. So jawapan dia adalah B. Idgham, memasukkan. So jawapan dia adalah B. Kalau perempuan dah faham masuk idgham, tahu istilah, so nak tahulah apa nak buat. Itu kalau kita idgham tu apa benda, tak tahu lagi, confuse, kat situ akan jadi masalah sikit. Okay. Yang ketiga, perkara yang mesti diambil perhatian ketika melafazkan kalimah ini. Apa kita ambil perhatian? Nak panjangkan gunah ke, nak rapatkan bibir ke, memendekkan sebutan huruf mad. Kalau kata sebut huruf mad, mad dah tentu dah panjang, kenapa nak pendek? Dah tentu dah salah jawapan ni kan. Okay. Walahum fil akhirah wa ma amwalukum. So apa perhatian dia? Mesti rapatkan bibir. Kalau kita memanjangkan gunah, mana ada gunah? Tak ada dengung. Kalau mim pun ada sifat unah original, kita tak panjangkan pun. Walahum, tak ada, tak berlaku. So apa perhatian mesti rapatkan bibir. Sebab apa? Mim mati jumpa huruf fa. Sebabkan dia pada makhraj yang sama, settlekan tutup mulut dulu, baru pergi pada fa. Walahum fil akhirah wa ma wa, mim jumpa waw, makhraj yang sama. So apa perhatian mesti rapatkan bibir supaya settlekan mim dulu, baru buka untuk waw, baru buka untuk fa. So perhatian adalah, jawapan dia adalah B, merapatkan bibir. Memendekkan sebutan mat tak logik lah. Huruf mat pun nak pendek. Dah tentu lah salah. Mat mestilah panjang. So jawapan dia adalah B. So kena rapatkan bibir. Walahum fi, walahum fi, wa ma am wa. So perhatian dia lah mesti rapatkan bibir. Jawapan dia adalah B. Yang keempat, kesilapan yang berlaku ketika melafazkan kalimah ini. Apa yang kita belajar tadi. Adakah lam dibaca dengan satu harakat? Memang lam baca satu harakat. Wa malaihi. Okey, itu lam memang baca satu harakat. Memanjangkan sebutan hamzah. Hamzah ni. Wa malaihi. Wa malaihi. Adakah kita panjangkan? Dah tentu tak. So jawapan dia adalah B. Ha domir dibaca dengan dua harakat kita wasal. Kita katalah kita sambung. Ha domir kita baca dua harakat. Wa malaihi. Betul lah, memang kita kata sambung memang dia baca dengan dua harakat. So apa kesilapan tadi berlaku adalah kita memanjangkan sebutan hamzah. Tu salah lah. Kita baca hamzah ni baca satu harakat je. Jangan baca ihi. Wa malaihi. Tu salah. Dia mesti baca wa malaihi. So kesilapan yang berlaku adalah memanjangkan sebutan hamzah. So jawapan dia adalah B. Empat jawapan dia B. Yang kelima, penyataan yang manakah benar mengenai kalimah di atas. Ni kalimah ni, apa yang betul tentang dia? Nun dia baca dengan gunnah dan mat asli. Betul ke? Kita dah sebut tadi. Nun tu maintain dengung saja. Kita baca terus adalah satu harakat je. Lakinnahu wallahu rabbi. So nun dia baca dengan gunnah dan mat asli, salah. Kita tak panjang pun. Tak ada baca mat asli pun. Tak ada. Lafaz jalalah tarkib. Adakah dia tarkib? Tak, dia adalah tafkim. Sebab apa? Kan sebelum ni baru atas, kan bunyi Allah kan tebal. Huwallah. Huwallah kan Allah tu tebal. Huwallahu. Lakinnahu wallahu rabbi.
So lafaz jalalah adalah tafkim, bukan tahqiq. So maknanya tak benar lah sebab dia kata nak yang benar, yang betul. So diwakafkan dengan 2 harakat. Bila kita berhenti baca dengan 2 harakat, betul ke? Rabbi. So jawapan dia bi, betul lah, berhenti dengan 2 harakat. So punya yang benar, kita baca gundah dengan maksli, salah. Kita tak baca panjang pun, kita hanya dengung saja. Tapi dia bukan maksli, so salah. Lepas dia baca tahqiq, salah. Dia adalah tafkim. Yang ketiga diwakafkan dengan maksli, ni betul. Memang kita berhenti dengan maksli. Rabbi. So yang betul adalah si. Diwakafkan dengan 2 harakat. Okay, yang keenam, mat asli harfi bermaksud, apa maksud mat asli harfi? Nama pun harfi, maknanya huruf. Kewujudan huruf mat dalam suatu huruf. So jawapan dia adalah B. Munam adalah B. Kewujudan huruf mat dalam sesuatu huruf. Mat asli harfi, harfi adalah huruf. Mat asli kalimi adalah kalimah. Senang je nak ikut belakang. Harfi, huruf. Kalimi, kalimah. Dipanjangkan sebutan 6 harakat, salah. Mat asli mana baca sampai ada harakat? Mat asli 2 saja. Jawapan dia lah B. Ya, dalam akudang huruf. Yang ketujuh, berapakah jumlah huruf isti'la pada kalimah ni? Kalimah ada berapa huruf isti'la? Ada tak huruf isti'la? Tara, mim, ya, ha, mim, ba, ha, jim, alif, rota, anu, ta ni tambah betul. Ada tak huruf isti'la? Huruf isti'la tu huruf yang tinggi. Nak kena pangkal lidah, ada tak? Tak ada. Tak ada 7 beradik tu. Sod, dot, to, zo, kha, wain, qaf. Ada tak? Tak ada. So, kosong. Nombor 7 adalah B, kosong. Tak ada huruf isti'la. Ni semua huruf istifal. Semua huruf rendah. So, kita pun tak boleh baca dengan tinggi. So, jawapan dia kosong. Tak ada. Tak ada huruf isti'la. Okay. Yang ke-8. Kalimah yang manakah didengungkan secara tersembunyi? Apa maksud tersembunyi? Tersembunyi adalah ifak. Bacaan secara ifak. Dalam 4-4 ni siapa yang baca secara ifak? Kita tunjuk satu. Min syai' mir rabbih manthura man yasha'. Mana satu jenis-jenis dengung yang ifak? Dengung tersembunyi. Adalah jawapan dia lah nombor 1 dan 3. Nun mati jumpa sa, nun mati jumpa shin adalah ifak hakiki. Ifak maksudnya tersembunyi. So 1 dengan 3. Ni idgham ma'al gunah. Nun mati jumpa ya. Ni idgham bila gunah, tak ada dengung. So jawapan dia 1 dan 3. Maksudnya C lah. Nombor 3 adalah, nombor 8 adalah C. 1 dan 3 didengungkan secara ifak. Ifak maksudnya tersembunyi. Okey. Yang ke-9. Okay, cara melafazkan kalimah ini, adakah hilang huruf kaf, qaf atau hamzah kotak dipanjangkan? So jawapan dia lah kita kena hilangkan huruf qaf. Qaf ni tak pakai lah, kita terus ada kaf je. Menghilangkan sebutan huruf qaf. So qaf ni tak pakai. So jawapan dia 9 adalah B. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Luqkum. Maknanya kita dah hilangkan qaf. Tak ada bunyi luqakum. Itu kalau luqakum, maknanya ada huruf qaf kat situ. Itu salah. Kita tak pakai. Kita dah tahu huruf yang kosong tak pakai. Kita lompat pada kaf. So kita hilangkanlah qaf. So jawapan dia menghilangkan sebutan huruf qaf. Kaf tu tak ada lah. Panjang huruf hamzah kotak. Kita panjang hamzah kotak ke? Tak ada lah, mana panjang. Satu je. Alam. Alam. Okay. So melafazkan ni adalah menghilangkan sebutan huruf qaf. Okay, dan last sekali. Kalimah-kalimah ini mempunyai persamaan pada sifat huruf. Sifat huruf yang ada apa pada 4-4 ni? Sifat apa yang sama ada persamaan? Yakhsha, yaftaruna, bil husna, sayasla. Kan ada bunyi apa tu? Yakhsha, yaftaruna, bil husna, sayasla. So apa yang ada? Ada sifat rokhawah dan hams. Ada bunyi angin. Angin lepas tadi kan? Itu nama dia. So jawapan dia 10 adalah C. So itulah jawapan. So perempuan dah buat cek markah tu berapa per berapa, ambil gambar dan masukkan dah dalam e-homework tu. Kita nak tengok prestasi. Adakah perempuan faham ke tak faham ke macam mana kan? Share. Nanti kita sambunglah next week pasal huruf mat tu. Harap-harap perempuan sekurang-kurangnya biar 5 ke atas lah. Nak tengok juga tu prestasi macam mana. Okay, tapi rasa soalan tu tak susah pun. Benda kita baru belajar. Okay, so insya-Allah kalau tak ada apa-apa panjang umur dan kalau tak ada apa-apa halangan, next week insya-Allah kita sambung kelas lah.
dan sambung dengan mak asli. Tadi pun tak habis lagi mak asli. Okay, kita buat dan jangan risau mana-mana perempuan yang macam confused lah, pewari raw tadi semua, salah sila apa semua tu. Tak apa, benda tu kita pelan-pelan. Tak boleh kita nak rush satu benda semua ingat, tak boleh pun. Kita kena satu-satu. Yang penting kena lafazkan, kena buat praktikal. Okay. Dan dia pun minta maaf lah dah ambil masa sebab kita minggu lepas pun dah cuti. So kita kena teruskan macam biasalah. Kita kena ambil masa lebih sikit. Ya, untuk kita buat ulang kaji. Okay, untuk itu tak apa, saya sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau perempuan rasa macam confused ke apa kan. Sebab yang bagi faham tu Allah yang bagi faham. Tapi kita cubalah belajar pelan-pelan. Jangan putus asa. Jangan rasa macam tak reti, tak nak belajar. Jangan macam tu. Sebab apa lagi yang kita last kita nak bawa. Ni je kan. So kita belajar pelan-pelan tak apa. Ada niat nak belajar, insyaAllah Allah akan bagi. Okay. InsyaAllah panjang kita jumpa lagi. Thank you Aliza sebagai tim yang admin buat untuk Zoom. Dan Kak Cho, thank you untuk pengurusan management kita lah yang di belakang tabir tu. Untuk tu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.